Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini seperti yang telah kita janjikan, di mana kita akan bersama-sama dalam program kita merancang untuk anak-anak kita. Dalam program kita itu soal jawab teknikal, persiapan kemasukan ke sekolah ulul albab atau sekolah yang menawarkan tahfiz plus dengan akademik. Jadi elok dan moleklah bagi mendapat hidayah dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan program kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama pada malam ini. Kita secara langsung live streaming kita daripada live di Telegram pada malam ini. Okay, alhamdulillah, kita setakat ni kita berada 200 orang lebih yang sedang menyaksikan dan bersama-sama kita dalam live untuk kita membicarakan, membincang dan kita mengupas tentang apakah perancangan dan persiapan anak-anak untuk kita ke sekolah ulul albab atau sekolah-sekolah yang berorientasikan tahfiz plus akademik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, masa yang sangat terhad ni saya tak nak bercakap panjang. Saya akan menggunakan slide yang saya sediakan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jadi cuma saya nak tahu tuan-tuan dan puan-puan, adakah tuan-tuan dan puan dah ready? Satu. Yang kedua, adakah suara saya memuaskan? Bantu saya cek dan komen dekat ruangan chat box dekat Telegram. Ready dan sound okay. Okay, tuan-tuan bantu saya untuk kita pastikan dulu suara saya okay dan tuan-tuan pernah ready. Sebab nanti kalau dah berjalan nanti susah nak ulang. Sebab banyak saya akan menceritakan tentang teknikal. Kita nak merancang, nak memohon, kemudian hal-hal berkaitan dengan kemasukan di SBP, SMKA, kemudian MRSM ulul albab. Okay, bantu saya tuan-tuan dan puan di ke ruangan komen. Silakan tuan-tuan. Okay, tuan-tuan dan puan boleh komen ruangan komen. Okey, tuan-tuan boleh komen di ruangan komen yang disediakan di bawah, supaya nanti tuan-tuan komen nanti, sebab soalan semua akan tuan-tuan akan berinteraksi dengan saya hanya menggunakan komen saja. Okey tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tekan ruangan chat. Okey, alhamdulillah, daripada Melaka, Muhammad Adam clear. Dian Wahi ready dan jelas. Nana Bahrain okey jelas. Okey semua. Nasrun Ayu Ilyas ready. Zalina Z clear. Okey, Yani ready. Okey, baik, dah ramai, dah 10 orang dah kata clear ready. Jom kita nak mulakan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya perkenalkan diri saya tuan-tuan. Nama penuh saya Muhammad Azki Hafizi bin Ibrahim. Tuan-tuan boleh panggil saya dengan panggilan Muhammad, dengan panggilan Ustaz Azki. Okey, AZKI, Zaki jadi Azki, Ustaz Azki. Tugas saya sepanjang dalam Smart IQ dalam program ini, tugas saya adalah buat research and development. Jadi kalau pakar hafazan itu Ustazah Syahrul Haninah, jadi dia sudut untuk membangunkan modul Ustazah Syahrul Haninah, tetapi untuk technical strategi, alhamdulillah, tugasan saya. Baik, ada yang daripada suara bergema dan suara tersangkut-sangkut. Jadi cuba cari line yang agak clear. Sebab kalau kita guna Zoom ni mungkin juga akan sangkut sebab Zoom lagi dia berat. Okey, baik. Saya akan menggunakan slide saya ni tuan-tuan dan puan. Saya akan guna slide saya. Jadi tuan-tuan dan puan boleh snap gambar, boleh dengar dan boleh saya benarkan untuk snap gambar. Tak ada masalah dalam program ni. Sebab kita tak akan bagi slide. Jadi kalau tuan-tuan rasa memang perlu untuk tuan-tuan snap gambar atau untuk tuan-tuan grab apa yang saya nak cakap, tuan-tuan boleh terus snap gambar. Saya benarkan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik. Saya nak mulakan pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Dalam slide saya tentang bagaimana kita merancang ke anak-anak kita ke ulul albab. Okey, tuan-tuan.
Okey, ada suara hilang tuan-tuan. Kejap ya. Saya cuba. Okey, tuan-tuan. Okey. Minta maaf banyak tuan-tuan. Okey, sekarang ni boleh bantu komen saya, adakah suara saya clear atau tidak? Dah dengar ke belum? Suara tak ada, okey. Bantu saya tuan-tuan. Suara okey, dah dengar, alhamdulillah. Okey. Baik, kita anggaran kita, program kita malam ni antara sejam hingga sejam setengah. Okey, bergantung pada soalan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi saya harap tuan-tuan satu je, saya harap tuan-tuan dan puan, tuan-tuan bantu saya untuk stay sampai habis. Okey, sebab ada banyak benda yang saya sebenarnya daripada pagi sampai sekarang tak balik rumah tuan-tuan, sebab memang get ready untuk buat sikit presentation untuk tuan-tuan dan puan-puan. So saya dah sehari duduk di pejabat, takkan tuan-tuan tak boleh bantu saya duduk sejam bersama saya pada hari ini. Okey tuan-tuan. Saya nak perkenalkan tuan-tuan, kami daripada Smart IQ Clinic Center, tuan-tuan dan puan, berpengkalan di negeri Kedah Darul Aman. Kita telah membantu ribuan waris, parent. Dah 8 tahun kita buat program untuk merancang ke ulul albab, dan ribuan pelajar telah berjaya masuk ke program ulul albab di sekolah-sekolah tahfiz. Kan? Sebab kita nak supaya dalam keluarga kita mesti ada mereka yang menghafaz Al-Quran. Jadi kita ada dua program dan Smart IQ ni tuan-tuan dan puan, kita ada dua program besar. Satu, kita buat hafazan online. Hafazan online bermula daripada anak-anak seawal 6 tahun sehinggalah dewasa, tuan-tuan dan puan. Dan malam ni tuan-tuan dan puan, kita adalah program yang kedua, iaitu berjaya ke ulul albab. Ini kita punya trademark gitu tuan-tuan. So program ini diasaskan oleh Ustazah Syarul Haninah Muhammad Saleh. Saya kena sebut Ustazah Syarul ni sebab dia adalah tulang belakang dalam menggerakkan ibu bapa untuk pastikan dalam keluarga kita itu ada anak-anak yang menghafaz Al-Quran. Kan tuan-tuan dan puan, Ustazah Syarul telah berjaya menamatkan hafazan 30 juzuk seawal usia 15 tahun. Tuan-tuan dan puan, background beliau diploma, degree tahfiz, diploma tahfiz di Queen, degree tahfiz di Universiti Al-Azhar Mesir, master tahfiz di UNISYAM. Dan beliau yang paling best tuan-tuan dan puan, memiliki sanad bersambungan hingga Rasulullah SAW mengikut 10 jenis qiraat. Bukan qiraat Malaysia saja, 10 jenis qiraat yang bersambungan sanad sampai Rasulullah SAW, dan pernah bersama-sama masuk dalam tilawah, pertandingan tilawah 30 juzuk hingga peringkat kebangsaan. Dan apa yang best tuan-tuan dan puan, beliau terbukti keluarga beliau 8 orang adik-beradik semuanya menghafaz Al-Quran. Dan mak ayah Ustazah Syarul, bukan ustazah dan bukan ustaz. Itu yang bestnya. So model dibangunkan untuk bantu kita tuan-tuan dan puan, kalau kita teringin nak jadi anak-anak kita ni menghafal Al-Quran, walaupun kita bukan ustaz, walaupun kita bukan ustazah. Apatah lagi kalau kita ustaz dan ustazah, kalau anak tak boleh hafal Quran, orang kena kata agak ceroy. Okey, jom tuan-tuan dan puan, saya sangat terhad kita nak mula kepada malam ni tuan-tuan dan puan. Kita sebab saya kata tuan-tuan dan puan, kita ada tiga bahagian. Pertama, saya nak terangkan sikit tentang ulul albab. Kemudian saya akan masuk tentang soal jawab teknikal, dan kemudian saya akan buka soal jawab tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Saya bajet dalam kita ambil 30 minit untuk saya terangkan ulul albab, dan saya terangkan tentang soal lazim teknikal, supaya tuan-tuan tahu tentang bagaimana kita nak masuk ke sekolah ulul albab teknikal. Ini first time program kita buat untuk teknikal tuan-tuan. Sebab tu malam ni kita ada hampir 300 orang bersama kita. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, saya nak bercakap tuan-tuan dan puan fokus tentang peluang anak-anak kita untuk menyambung ke sekolah menengah tahfiz plus akademik. So saya tak membincang tentang sekolah tahfiz pondok. So tahfiz pondok tak masuk tajuk pada malam ni. Tahfiz pondok sangat banyak di Malaysia, alhamdulillah. Tapi fokus saya pada malam ni ialah bagaimana saya nak bincang tuan-tuan channel anak-anak dari sekolah kebangsaan biasa, sekolah kebangsaan Cina, sekolah rendah Islam, sekolah rendah swasta, masuk ke sekolah agama yang ada tahfiz plus akademik. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan, kita sedar tuan-tuan, sebenarnya sekolah tahfiz akademik ni terbuka luas. Sangat banyak di Malaysia, cuma kita tak tahu. Itu salah yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan dan puan, bukan mustahil anak kita menjadi al-hafiz dan al-hafizah. Cuma kita tak tahu. Malah ni saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan. Cuma tuan-tuan nak atau tidak buat pilihan. Malah ni tuan-tuan buat pilihan. Tuan-tuan nak anak tuan-tuan macam tu, macam orang lain, atau tuan-tuan nak mencipta sejarah baru, legasi kita untuk memastikan anak-anak kita menghafaz Al-Quran pada masa yang sama, tidak meninggalkan akademik. Tuan-tuan yang buat keputusan, bukan saya tuan-tuan.
Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, saya nak realisasikan, tuan-tuan dan puan, impian anakku Al-Hafiz dan anakku Al-Hafizah. Tuan-tuan, saya cakap tuan-tuan, selalu saya ulang dengan semua mereka yang pernah bersama saya. Dan dalam ni ada yang mereka yang telah pernah bersama saya. Selalu saya ulang, modul yang kami bangunkan ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya telah buat untuk anak-anak saya. Dan telah terbukti anak saya, Alhamdulillah, dah 8 tahun dah keluar daripada sekolah dan masuk universiti, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, saya rasa bangga walaupun kita bantu orang lain, tapi yang penting adalah diri saya sendiri. So, peluang terbuka luas, bukan mustahil untuk menjadi anak hafiz-hafizah. Dan saya nak tuan-tuan realisasikan impian anakku mesti hafiz-hafizah, terutama anak sulung, ataupun kurang-kurang dalam keluarga kita seorang anak yang menghafaz Al-Quran. Tuan-tuan, ada 3 isu utama ibu ayah dalam kita nak realisasikan anak-anak kita menghafal Al-Quran. Pertama, tuan-tuan, kita tak tahu bahawa peluang sangat luas, terbuka luas untuk aliran Tahfiz Plus Academy. Malam ni, tuan-tuan, saya akan gunakan sedikit masa untuk refresh balik, tuan-tuan dan puan, apakah peluang-peluang tersebut. Sebab tuan-tuan tak tahu, kami buat kajian, kami buat research, tuan-tuan. Kita ada tim yang khas tentang ulul albab. Tim khas yang jaga ulul albab sahaja, tuan-tuan. Kita bukan sekolah menengah, kita tim konsultan yang bantu parent supaya mereka tak perlu nak payah-payah cari sekolah mana ada ulul albab, kita bantu. Yang kedua, kita minat tetapi masalah anak pula tak minat. Ini pun ada 2 masalah. Dan yang ketiga, tuan-tuan, kita tak tahu. Bila anak dah minat, kita tahu macam mana buat persiapan untuk temuduga ikut format temuduga dan apakah latihan-latihan yang diperlukan oleh anak-anak. Ini 3 benda struggle yang ada pada ibu ayah yang kami nak bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk terang macam mana, tuan-tuan, insya-Allah dengan izin Allah Taala kita berjaya. Saya bawakan mula ni malam, tuan-tuan, saya mulakan dengan dasar pendidikan tahfiz negara. Ini saya ambil daripada laman rasmi Cetakan 2021. Dalam dasar pendidikan tahfiz negara, tuan-tuan dan puan, tahfiz negara ni dah bermula semenjak awal 1966, tapi tak banyak. Tapi bermula pada tahun, tuan tengok sini, 2014, 2015, dia berkembang sehinggalah bukan sekadar sekolah-sekolah kerajaan, bahkan tahfiz swasta, tahfiz NGO, yayasan negeri, Jabatan Agama Islam berkembang sangat banyak yang menawarkan tahfiz yang dikawal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, jom tuan-tuan dan puan, saya buat sempitan lalu, tuan-tuan. Malam ni adalah Q&A. Bukan soal saya nak terang, tapi saya nak bagi satu big picture, tuan-tuan dan puan-puan, supaya tuan-tuan nampak pada malam ni. Okay, yang pertama, tuan-tuan, ini 4 model yang selalu saya ketengahkan. Pertama, kita ada MRSM Ulul Albab. Kemudian kita ada Kementerian Pendidikan, kita ada KBT, dan kita ada tahfiz yang bukan kementerian. Okey, tuan-tuan, saya mulakan dengan MRSM Ulul Albab. Okey, saya mulakan dengan MRSM Ulul Albab. Di Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, di Malaysia hanya MRSM Ulul Albab hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sahaja, tuan-tuan, MRSM Ulul Albab. Selain daripada ini, itu MRSM biasa bukan Ulul Albab. Maka MRSM Ulul Albab ada di Terengganu, MRSM Kota Putra, di utara Kepala Batas, di kawasan selatan Gemencih Negeri Sembilan, di tengah di Selangor Sungai Besar, di Borneo di Sempurna, di tengah di Bagan Datuk, kemudian Bagan Datuk ini, kemudian Bagan Datuk di Pahang, ATM Bera, dan di Perak, tuan-tuan dan puan. Di Perak ni bukan ATM Bera ni, ini adalah di Trolak. Di Trolak, ada silap typing sikit, di Trolak, tuan-tuan dan puan. So MRSM Ulul Albab dikawal oleh bahagian pendidikan MARA. Okey, bahagian pendidikan MARA. Jelas, tuan-tuan? Kemudian, tuan-tuan dan puan, kurikulum MRSM, tuan-tuan dan puan, ialah mereka ada sijil peperiksaan plus ada satu lagi sijil hafazan Al-Quran. Ini kurikulum yang ada di MRSM Ulul Albab. Jelas, saya bagi secara ringkas, tuan-tuan dan puan. Okey. Kemudian, tuan-tuan dan puan, terusnya saya nak buat, tuan-tuan dan puan, kepada sekolah tahfiz yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, atau lebih dikenali sebagai tahfiz model Ulul Albab, atau singkatannya ialah TEMUH. Dalam TEMUH, tuan-tuan, dia ada 2. Dia ada 2 cabang. Cabang pertama ialah SBP Ulul Albab. Okey. SBP Ulul Albab hanya ada 4 SBP Ulul Albab di Malaysia, tuan-tuan dan puan. Tak semua SBP menawarkan Ulul Albab. Ada orang kata Kuliah Islam Sultan Alam Shah Kelang. Tak, Kisas bukan Ulul Albab. Okey. Di Selangor ada SBP Air Rawang. Di Pahang ada Sekolah Menengah Persatuan Bentong. Di Terengganu ada sekolah di Bukit Batu Rakit. Di Melaka ada Selandar, Integrasi Selandar. Ini 4 buah sekolah yang menawarkan SBP
Temu tahfiz model ulul albab dan dikendalikan sepenuhnya oleh SBP di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuan-tuan, kita laju lagi tuan-tuan. Sebab kita nak tengok Q&A nanti. Kemudian tuan-tuan, kurikulum dia best tuan-tuan. Kurikulum dia juga tuan-tuan, iaitu ada subjek Maharatul Quran dan Hifzul Quran dalam CJ peperiksaan. Maksudnya kalau anak kita tingkatan 3, dia ambil peperiksaan PMR, dalam CJ PMR, dia akan ada subjek Maharatul Quran dan Hifzul Quran. Kalau dia SPM, dalam CJ SPM dia ada Maharatul Quran dan Hifzul Quran. Jadi orang buka saja CJ tuan-tuan, orang tahu pelajar ini daripada ulul albab. Ni untuk SBP dan juga SMKA sama, kurikulum dia sama dengan SMKA. Tuan-tuan dan puan, nanti tuan-tuan boleh tanya nanti. Tuan-tuan himpun soalan, tuan-tuan tanya nanti. Terus saya akan bantu. Memang ini kita buat untuk soal jawab. Tuan-tuan dan puan, okey, tuan-tuan dan puan, kemudian seterusnya kita pergi SMKA. Ni di bawah kementerian, SMKA. Di Malaysia, kita hanya ada SMKA, ada 2, 4, 6, 8, 10, 11 SMKA di Malaysia. Ini saja yang ada. Tuan-tuan, kenapa saya tunjukkan semua ni tuan-tuan? Sebab nanti bila anak-anak nak minta, jangan silap. Bila kita isi borang nanti, anak darjah 6 tahun ni, tuan-tuan nak masuk tahun depan, tingkatan 1, kena minta SMKA. Tidak semua SMKA menawarkan ulul albab. Jadi ini saja SMKA yang menawarkan ulul albab. Di setiap negeri ini ada salah satu. Okey, Perlis, Kedah, Penang, Perak, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak, Kelantan, Johor, Putrajaya. Mana Selangor? Selangor tak ada ke? Okey, negeri yang dah ada ulul albab, dah ada SMKA, dia tak ada SBP. Jadi contoh Selangor tak ada SMKA kan? Sebab dia ada SBP Air Rawang. Pahang tak ada sini SMKA, dia ada Bentong. Melaka tak ada sini sebab dia ada di Selanda. So negeri yang dah ada SMKA ulul albab, dia tak ada SBP ulul albab. Negeri tu ada SBP ulul albab, dia tak ada SMKA ulul albab. Kurikulumnya sama tuan-tuan. Cuma saya nak bagi tuan-tuan dan puan tengok di sini, tengok jari saya tuan-tuan, jari saya. Dia dikenalikan di Jabatan Pendidikan Negeri. Masing-masing di bawah sektor pendidikan SPI. Kenapa saya sebut tuan-tuan? Ini adalah tempat rujukan tuan-tuan. Rujuk di SPI, di JPN negeri masing-masing. Ini bos dia. Kan? Kalau tadi saya tunjuk SBP, kalau SBP, dia punya bos SBP, tuan-tuan tengok, ialah di bawah SBP Kementerian Pendidikan Malaysia. Jangan salah. Dia tidak dikenali oleh JPN negeri. Tuan-tuan kena tahu. Supaya kita nak tanya soalan, kita nak minta, nak buat rayuan, kita tahu mana bos dia. Okey tuan-tuan, jelas. Laju. Kemudian kita ada tahfiz kurikulum bersepadu tahfiz atau disebut KBT. Maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan tak dapat MLSM, tak dapat SBP, tak dapat SME, tak dapat, bukan maksud tak berpeluang. Kita masih ada sekolah-sekolah yang bukan SMKA, bukan MRSM, bukan SBP, tapi menjalankan KBT ulul albab. KBT ulul albab. Tuan-tuan dan puan, apa sekolah tersebut? Jom saya sebut tuan-tuan. Jadi KBT ni adalah sekolah yang menggabungkan dua kurikulum. Kurikulum apa? Pertama ialah kurikulum SSM, kurikulum standard sekolah menengah biasa, dan juga mata pelajaran yang menggunakan kurikulum bersepadu tahfiz KBT. Di mana KBT ni dia ada Hifzul Quran dan Maharatul Quran. Okey tuan-tuan, jelas. Saya laju tuan-tuan, nanti tuan-tuan tanya kalau tak faham. Okey? Sebab masa terhad. Tuan-tuan, okey, saya gabungkan tuan-tuan. KBT ni ada dua. Satu, sekolah-sekolah, tidak semua tapi sebahagian sekolah-sekolah institusi agama di bawah kerajaan negeri. Dan juga sekolah agama bantuan kerajaan SABK. Tak semua tapi sebahagian kecilnya ada menawarkan. Tuan-tuan, apa contoh? Saya bagi contoh, tuan-tuan tengok contoh. Contoh sini, contoh. Okey, contoh kalau institusi agama bawah kerajaan negeri, contoh Jabatan Hak Ehwal Agama Islam, Yayasan Islam, Lembaga Pendidikan Negeri. Contoh kalau di Kedah ni Lembaga Maktab Mahmud. Kalau di Terengganu di Yayasan Allah Sayang Selamat, di Imtiaz, Yayasan Islam Imtiaz. Kalau di Perak di bawah Jabatan Agama Islam Negeri. Di wilayah dia ada di bawah Mawib. Jadi ini adalah sekolah-sekolah yang menawarkan program KBT. Dia standing dengan Kementerian Pendidikan. Sama ya, cuma dia di sudut perjalanan tu dia bukan duduk buat SBP, bukan dia buat SABK. Cuma dia berjalan duduk di bawah sekolah atau kerajaan negeri atau yayasan negeri. Tapi kurikulum sama tuan-tuan. Maksudnya tuan-tuan tengok jari saya ni, tengok jari saya. Kurikulum KBT ni sama sesuai dengan kurikulum Kementerian Pendidikan. Kurikulum KBT sama dengan SMKA, sama dengan SBP, sama sahaja. Jelas tuan-tuan? Tuan-tuan boleh tanya nanti kalau ada soalan. Kita dengar dulu. Tuan-tuan tulis ada soalan. Tuan-tuan jangan tanya soalan sekarang lagi. Nanti dia ganggu saya. Dan kalau tuan-tuan tak dapat semua ni, KBT tak dapat, SMKA tak dapat, SBP tak dapat, MLS tak dapat, masih ada peluang. Di mana? Ni, di tahfiz yang bukan kerajaan.
Bagus tak? Bagus. Kan anak saya pun ada sebahagiannya masuk sekolah swasta, tapi swasta. Cuma tapi swasta ni dia kenakan yuran yang mahal. Itu je beza dia. Alah, duit carilah tuan-tuan. Kita nak invest untuk kejayaan. Kan? Jangan kita buat masalah duit sebagai masalah. Anak saya tak hafal Quran sebab duit. Kita boleh habis duit untuk Astro, TV Android, rokok, rumah, berjalan, makan, tapi tak boleh invest duit untuk anak-anak belajar tahfiz. Leceh lah tuan-tuan. Malu. Tuan-tuan dan puan. So, untuk tahfiz tuan-tuan ada dua. Ada tahfiz yang dibuat oleh NGO, ada tahfiz dibuat oleh persendirian. Tuan-tuan, saya tak mahu cakap banyak tuan. Kalau saya cakap banyak, nanti dia ada banyak. Kalau saya nak tunjuk ni, ada banyak sekolah-sekolah di sini tuan-tuan dan puan. Tapi saya nak sebut tuan-tuan, ni buku yang kami buat tuan-tuan. Kami buat, tim saya buat. Kami ada tim khas. Saya cuma mengkaji, saya buat research, buat development. So, kita buat dalam ni tuan-tuan dan puan, memang kita senaraikan sekolah-sekolah yang KBT, sekolah swasta, NGO, Jabatan Agama Islam, Yayasan Islam dan macam-macam lagi. Ini yang memang tim saya buat, memang tim saya memang terbaik lah. Kan? Bukan sekat dia buat buku ni tuan, kami juga tim saya buat buku latih to be, pengujian hafazan. Apa dah ni? Dalam ni adalah contoh-contoh soalan yang pernah keluar. Bukan soalan yang akan keluar, yang pernah keluar. Ini contoh-contoh yang pernah keluar supaya kita tahu ini format dalam Temuduga. Okey. Saya tak nak terang yang tu, kita nak fokus kepada bagaimana kita nak merancang dan tuan-tuan tanya soalan pada saya nanti. Okey tuan-tuan, kita mulakan dengan MRSM Ulul Albab. Tuan-tuan ready dulu, ready. Okey. Kita dah masuk untuk Q&A. Sebelum Q&A saya nak terang dulu. Nanti kalau saya buka nanti banyak benda yang tuan-tuan nak tanya. Jadi kalau saya jawab, tuan-tuan jangan tanya dah. Dengar betul-betul. Jangan nanti tuan-tuan tak dengar, tuan-tuan tanya soalan yang sama. Dia membazir masa. Okey. Macam mana nak masuk MRSM Ulul Albab? Macam mana nak masuk MRSM Ulul Albab? Okey. Setakat semua okey ya? Okey. Mana nak beli buku tu nanti tim saya akan bantu nanti ya. Baik. Pertama sekali tuan-tuan, bila nak masuk MRSM Ulul Albab, cara nak masuk MRSM Ulul Albab ialah kita kena isi online. Bila permohonan dibuka dan diiklankan dalam web MARA. Selalunya peserta yang bersama kami yang duduk dalam kami punya circle, kan, peserta yang berada dalam circle kami. Okey, jangan tuan-tuan. Okey, kita tengok slide. Okey, good job tuan-tuan dan puan. Jom. Okey, baik. Step pertama tuan-tuan, kita nak kena bukan beli borang, isi borang secara online. Bila dia buka nanti, dia akan maklumkan dalam web MARA, mara.gov.my. Tapi selalunya kalau pelajar Smart IQ, anda kami, kita ada circle, kita ada grup WhatsApp, kita ada grup Telegram, kita akan maklumkan. Kita akan remind supaya parent tak terlepas. Sebab itu memang kerja kami. Kan, kerja kami nak pastikan bahawa berjaya. Result kami itu ialah kepuasan kami bekerja. Okay? So, bila kita isi borang online, ni saya nak tekan tuan-tuan. Ramai orang silap ni. Bagi perhatian tuan-tuan. Kejap, jangan makan kejap, jangan pergi bilik air, tahan siap kencing tu, tutup dekat TV. Tutup mulut je, cakap dengan orang sebelah. Dengar betul. Bila kita nak isi borang online, benda yang selalu kesilapan yang orang buat, yang kami dah tak boleh ubah dah, lepas dia isi sebab dah tutup semua tu, ialah dia tak buat pilihan pertama tu MRSM yang menawarkan Ulul Albab sahaja. Dia pilih MRSM Pendang, MRSM Taiping. Dia hanya ada 8 MRSM saja yang menawarkan Ulul Albab. Yang saya tunjuk tadi. Tuan-tuan nampak tadi? Tuan-tuan nampak tak tadi? Yang saya tunjuk tadi? Mana tunjuk sekali lagi? Tuan-tuan tak jumpa. Okey, ini saja MRSM yang ada Ulul Albab, tuan-tuan. Kita tengok sini. Ada di Terengganu, Kota Putra, Penang, Kepala Batas, Gemencih, Sungai Besar. Okey, kemudian Bagan Datuk. Kemudian sini Terolak. Saya ubah sikit. Terolak, Perak. Kemudian MRSM Berat. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ni ya. Tak ada yang lain. Oh. So. Okey tuan-tuan. Jadi ada ramai komen sini, ramai tersekat-sekat lah. Ramai sekat-sekat kejap Kita buat dua option Satu yang boleh guna Zoom, satu guna kejap tuan-tuan, bagi masa 1 minit, 2 minit untuk tim saya bantu. Kejap Sebab ramai malam ni ramai, sampai ke 300 ada yang tersekat-sekat. So yang tersekat-sekat tu kami suggest anda juga boleh buka Zoom. Zoom. Kita akan bagi link dalam grup Telegram. Sebab sayanglah tuan-tuan nanti bila saya start cerita tentang teknikal nanti,
Tuan-tuan isi macam mana ni? Sebab tuan-tuan ini first time kita buat tuan-tuan. Kita baru bulan 6. Permohonan kemungkinan akan buka bulan tak tahulah, tengok keadaan bulan 8, bulan 9 kan. Jadi kalau kita tak serius, dia jadi rugi sikit lah. Betul. Okey. Ya tuan-tuan, kita ada yang banyak komen yang tak nampak. Okey, dah nampak dah. Alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Okey. So bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tak boleh maksudnya tersekat-sekat, tuan-tuan boleh pergi ke channel Zoom. Okey, sekali saya masukkan dia punya link. Link ada yang tersekat. Okey, Puan Hamizah clear, clear. Okey, tak apa, yang clear okey. Yang tak clear, kami bantu anda dengan kami bagi ruangan Zoom ya. Ada dalam tu, boleh ruangan Zoom. Boleh. Semua orang boleh tengok. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, kru saya bantu anda. Alhamdulillah, syukur. Okey. Cuma nak kena admin kejap Kena Zoom. Okey. Baik. So kita sambung tuan-tuan dan puan. Kalau apa-apa masalah anda maklumkan dalam grup dalam kita punya Telegram. Sudah kita bagi link Zoom dulu dah. Okey. Tuan-tuan boleh guna link Zoom siapa yang tak clear. Okey. Kita program ni kita tak tahu nak repeat atau tidak tuan-tuan, kita tak pasti. Jadi saya minta tuan-tuan betul-betul bagi perhatian. Saya cakap tuan-tuan dan puan, kita jarang, saya pun pagi tadi sampai sekarang tak balik tuan-tuan. Memang saya fokus buat slide untuk tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan minta bagi fokus, maksudnya insya-Allah menghargailah usaha saya ini. Tuan-tuan masuk pun free ini kan. Okey, baik. So saya nak mulakan tuan-tuan dan puan, bila kita nak masuk MRSM ke Ulul Albab, pertama, step pertama ialah pastikan pilihan dalam online tu. Pilihan pertama wajib mestilah pilihan MRSM yang menawarkan Ulul Albab sahaja. Jangan pilih yang lain. Pilih MRSM yang menawarkan Ulul Albab sahaja. Yang 8 sekolah tadi, ikut pilihan anda. Okey, dia ada 3 pilihan dalam online ni. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Kalau tanya saya peribadi tuan-tuan dan puan, satu pun pilihan Ulul Albab, pilihan kedua pun Ulul Albab, pilihan ketiga pun Ulul Albab. Tuan letaklah mana-mana pun. Tak apalah kita pilihan kedua tu jauh sikit, Ulul Albab jauh sikit. Pilihan ketiga tu Ulul Albab jauh sikit. It's okay lah tuan-tuan dan puan. Okey? Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab saya nak kita dapat masuk Temuduga dulu. Sebab kalau tak dapat masuk Temuduga, memang confirm tak nak masuk Ulul Albab. Tuan-tuan, jelas? Kemudian yang kedua, kita tengok yang kedua. Okey? Yang pertama, yang kedua, pastikan alamat dan nombor telefon yang aktif sahaja. Jangan kita isi borang, kita letak email yang salah. Bukan alamat ni, email. Bukan alamat ni, alamat dia email. Alamat address email. Jangan bagi email dan nombor telefon yang salah. Bagi email dan phone number yang aktif sahaja. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini tiap-tiap tahun bila mai, Ustaz kami silap Ustaz isi. Jadi susah. Sebab apa kena isi betul? Sebab panggilan Temuduga bukan melalui surat, melalui telefon atau email sahaja. So kalau anda bagi salah, so walaupun anda dapat Temuduga, anda tak tahu maklumat, anda ketinggalan. So alhamdulillah kita buat hari ini. So ingatlah dua benda. Satu, pilihan pertama. Kedua, ketiga mestilah pilih MRSM yang menawarkan Ulul Albab sahaja. Dan pastikan email dan nombor telefon yang aktif. Maksudnya yang memang kita pakai, kita guna. Jangan bagi email yang tak pakai, yang tak buka, kan? Handset pun handset yang jangan buka. No, tak boleh. Okey, boleh ya? And then, kemudian, tuan-tuan dan puan, step yang kedua, bila dah siap kita isi borang, so tunggu jawapan lah. Sehingga dimaklumkan melalui email. Atau akan dimaklumkan melalui SMS nombor phone yang didaftarkan semasa permohonan. Dan bila dah bagi, mereka akan bagi link. So, anda kena semak dekat maklumat di atas sistem talian. Jadi link tu akan diberikan dalam phone atau dalam email. So anda klik, dia pergi ke link. Maksudnya anda berjaya atau tidak untuk ke Temuduga. Selalunya alhamdulillah berjaya selalunya. Sebab untungnya anak-anak tahun lepas 2-3 tahun selepas Covid ni, dia dah tak ada UPSR. Sampai minta semua dia panggil. Tu untung. Dulu dia tak apa UPSR. Dia ambil 3A 2B saja yang minimum. Sekarang dia tak ada UPSR, maka dia panggil semua, minta semua dia panggil. So, bila kita minta, ada 2 perkara yang dia akan Temuduga kita. Pertama, dia UKKM. Okay? Dia akan maklum tarikh dan tempat dalam sistem.
Bila akan temuduga dan tempat temuduga. Ya, bila kita maklum tarikh, maka dia akan maklum, dia akan bagi, kita akan, anak-anak kita akan peperiksaan UKKM, iaitu Ujian Kecenderungan Kemasukan Maktab Rendah Sains Mara. UKKM. Okay, kita akan tengok apa UKKM, jangan tanya lagi. Saya akan hurai, nanti bila dah ada yang tak faham, baru tanya. Kemudian, bagi anak-anak tuan-tuan dan puan yang pilih ulul albab ni, tuan-tuan dan puan, masuklah pengujian hafazan. Dia akan ada pengujian tahfiz hafazan Al-Quran. Ini untuk ulul albab saja. Untuk UKKM ni, semua orang yang nak minta MRSM semua wajib ikut. Sebab dia ujian wajib untuk kemasukan ke MRSM. Tapi ujian hafazan hanya yang pilihan untuk ke ulul albab sahaja. Okey, habis kan? Yang kedua, dia akan maklumkan format hafazan terkini yang dijalankan pada tahun semasa. Dia tak sama tuan-tuan. Ada tahun dia ada hafazan di tempat pengujian dan dia ada hafazan di rumah. Tahun lepas tahun ni, tahun lepas dia tak ada hafazan di rumah. Dia memang ada hafazan di tempat pengujian sahaja plus dengan membaca Al-Quran. Sebelum ni tak ada baca Quran. Dia ada hafazan di rumah dan hafazan di tempat pengujian. Dia tak sama. So dia akan maklumkan dalam surat Taurat. Tapi yang penting ialah, yang pasti ialah dia mesti hafal di tempat bilik hafazan, di tempat temuduga. Sebab tu anak-anak tuan-tuan dan puan, okey, minta Waris tutup Zoom, tutup ni ya. Sekejap, kita ada komen daripada waris-waris yang sedang Zoom. Dia buka Zoom tapi dia tak tutup mic. Okey. Kami tak mau banyak sangat kita interact sebab nanti dia ganggu tuan-tuan. Bantu saya tuan-tuan, bantu Yang masuk Zoom jangan buka mic. Okey. Sekejap, kita mute terus semualah. Tapi tak boleh tuan-tuan, kalau mute semua nanti dengan saya mute. Boleh tak? Sekejap Tekan mute. Okey. Okey. Lihat tuan-tuan. Okey, baik. Okey, saya dah mute all. Terima kasih mereka yang membincangkan mute all. Terima kasih. Minta maaf sebab saya bila ada dua channel ni, satu Telegram, satu Zoom, jadi tangan ada dua tak sempat tuan. Okey, minta maaf. Kita akan teruskan. Whatever, tak kisah. Yang penting anak-anak masuk ulul albab. Okey, kita ada 270 orang. Dekat 300 dalam Telegram dan kita ada dekat 80 orang jugalah, berapa orang dalam Zoom. Okey, jom. Tuan-tuan, so format temuduga akan dimaklumkan waktu bila? Akan dimaklumkan dalam surat tawaran. Surat tawaran, bukan surat tawaran, surat panggilan temuduga. Ada orang tanya, Ustaz, kami masa tu tak boleh pergi sebab anak kena influenza, kena COVID. Itu nanti anda maklumkan kepada pihak bahagian pendidikan menengah. Mereka akan bantu. Boleh tak boleh saya tak boleh buat keputusan, tapi hanya anda perlu hubungi, tulis dalam buku anda, bahagian pendidikan menengah Mara. Inilah pusat untuk anda tanya segala-galanya. Bahagian pendidikan menengah Mara di Kuala Lumpur. Okey, bukan di sekolah tu, di Kuala Lumpur. Okey, baik, jelas. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan dan puan, step yang ketiga, pada hari temuduga kita ada dua ujian. Anak-anak akan ada dua ujian. Satu ujian UKKM, yang kedua pengujian hafazan. Seperti yang saya sebut tadi. So peserta perlu berjaya kedua-dua ujian tersebut. Kalau dia itu memang hebat hafazan tapi UKKM dia gagal, maksud dia gagal. Kalau UKKM dia hebat tapi hafazan dia lemah, dia pun gagal. So maksudnya kena dua-dua kena berjaya. Okey. UKKM, pengujian UKKM akan dibuat melalui dengan komputer secara online sebanyak lama 2 jam. Kalau pergi UKKM lebih kurang 2 jam akan duduk depan komputer. Dia tak jawab guna kertas, tak guna pen, tak guna pensel, menggunakan komputer UKKM. Okey. Apa UKKM nanti saya teranglah, sabar Ustaz. Okey. Kemudian pengujian hafazan perlu hafaz dalam tempoh 20 minit. So dia bagi satu keratan. Ini contoh keratan, dia bagi keratan. Okey. Ini dalam buku ni tuan-tuan. Okey. Ni. Ini baris-baris macam ni. Ini betul-betul format MRSM macam ni, format MRSM. Dia buat 1 2 3 4. Ini memang format hafazan MRSM. Kita buat latih kepada anak murid kita supaya dia terbiasa dengan format MRSM. Ini format SMKA. Dia masuk selai kertas. Tapi MRSM dia buat baris-baris macam ni. Dia ada barisan baris. Tapi lain MRSM dia macam ni. So kita berlatih, anak-anak berlatih dengan tim saya dengan menggunakan
format yang kita cuba berikan kepada mereka. Okey tuan-tuan. Okey. Okey, kemudian masuk tuan-tuan dan puan-puan, uji UKM 2 jam. Kemudian habis UKM kita berehat sebentar. Kemudian akan disambung dengan pengujian hafazan selama 20 minit. Okey, 20 minit. 20 minit dia hafal. Lepas dia hafaz, dia akan pergi depan ustaz atau ustazah untuk memperdengarkan hafazan tersebut. Okey, jelas kan tuan-tuan? Okey, next. Step yang keempat. Okey, bagaimana kalau nak tahu calon itu berjaya? Calon itu berjaya akan dimaklumkan melalui sistem yang ditetapkan oleh pihak MARA. Okey, selalunya dia akan maklumkan dalam email atau nombor phone anda. So, bila masuk email tu, anda berjaya, anda kena tekan link masuk ke dalam sistem MARA. Okey, itu macam mana kita minta lah. Semua online, tak ada borang-borang, semua online. Kan, paperless semua. Kalau jika tak berjaya, anda jangan menangis. Anda jangan rasa tak ada peluang. Anda masih boleh buat rayuan. Ramai orang dibuat rayuan dia dapat. So, dia ada nanti dalam sistem, dia ada siapa yang tak dapat, yang gagal, dia ada tekan butang rayuan. Siapa yang tak dapat panggilan pertama, dia ada button rayuan. So, tekan button rayuan, buat rayuan secara online. Macam mana Ustaz? Tunggu nantilah. Saya nak cerita pun sebab tak ada butang rayuan sekarang ni. Kan, siapa yang tak dapat, yang gagal, tak mesti yang dia kalah. Tapi dia kena bersabar, tekan butang rayuan. Untuk apa? Untuk kita buat rayuan, kemasukan, mungkin second intake ataupun intake yang ketiga. Baik. Soalan lazim. Kini selalu orang tanya saya, Ustaz, untuk ujian UKKM, apakah subjek dalam pengujian UKKM? Okey, subjek akan ditanya oleh kepada anak-anak dalam UKKM ialah soalan matematik, sains, bahasa Inggeris dan ujian psikometrik ataupun ujian kepribadian. Soalan ni kami tak ada. Soalan ni soalan yang memang sulit dan rahsia. Ni anak-anak dalam bilik temuruga tu, ujian KKM duduk sebelah-sebelah nampak kawan sebelah ni. Nampak sebelah, tapi dia soalan dia orang Kedah panggil culang-caling. Dia tak sama dengan komputer sebelah. Sebab dia telah menggunakan komputer, robot yang akan susun soalan tu. Soalan si A tak sama si B tak sama. Kan, tapi ada 4 subjek, jawab dalam masa 2 jam. Okey. Soalan ni kebanyakannya Math Science BI ni dia berkaitan dengan apa yang anak-anak belajar di sekolah rendah. Okey, tak keluar benda tu. Tapi ujian kepribadian tu, itu soalan-soalan yang sangat dia nak trik IQ, SQ anak kita. Okey, ini adalah ujian UKKM. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak lebih lanjut nanti lagi, tuan-tuan, tim saya habis program ni, jangan bagi tim, jangan bagi ya. Nanti kalau bagi link ni nanti dia buka sekarang. Tim sagi habis program ni, tolong berikan pada semua peserta kita malam ni dalam Zoom dan Telegram, berikan link ke web kami. Dalam web kami ada semua sekolah-sekolah MRSM, SBP, SMK, Menakulu Albab. Anda boleh sebarkan saja. Yang kedua, kita ada penerangan ringkas tentang UKKM. Anda klik pada MRSM, di bawah MRSM tu ada UKKM. Anda klik UKKM, anda baca apakah itu UKKM. Okey, jelas. Sebab kita nak meringkaskan program malam ni. Sebab lagi saya nak buka soal jawab pada anda. Okey, next soalan lazim MRSM. Apakah UPKK syarat untuk layak ke MRSM Albab? Saya jawapannya tidak. Ni saya buat sendiri lah soalan ni. Selalu orang tanya, anak saya ni UPKK bukan syarat kepada MRSM Albab. So, syarat MRSM Albab ialah lulus UKKM, kan? Lulus ujian UKKM, okey, kemudian lulus temuduga ulul albab. So tak ada UPKK pun boleh MRSM. Okey. Ini selalu orang tanya, orang tak boleh jawab. Saya jawab sebab saya cakap base pengalaman 8 tahun mengendalikan kursus ini. Okey, kemudian soalan yang kedua, adakah pelajar sekolah rendah Islam layak mohon? Jawapannya layak. Jawapannya memang layak. Di sekolah rendah Islam anda boleh mohon, tak ada masalah. Anda layak memohon. Kan dia takut sebenarnya MRSM ni kan tengok sekolah-sekolah mana, dia tengok pada temuduga. MRSM ni memang oriented dia temuduga. Kalau lulus temuduga UKKM dengan hafazan, insya-Allah dapat. Tak kira lah sekolah mana pun. Kan? Yang penting sekolah yang menjalankan kurikulum pendidikan kebangsaan. Okey, baik. Soalan seterusnya. Adakah soalan seterusnya, adakah adakah selain daripada B40, tidak boleh memohon? Contoh T20 tak boleh ke? Sebab ni kan MRSM untuk orang yang kurang berkemampuan B40.
Tak, semua orang boleh. Semua orang layak dan boleh untuk memohon. Dia tidak semestinya B40 saja. Cuma mungkin kuarta tu mungkin ada. Saya kata mungkin ada kuarta. Jadi itu adalah dasar kerajaan, saya tak boleh sentuh. Tapi kita T20 ke B40 ke berapa 40 ke semua boleh mohon. Kan? Maksudnya rakyat Malaysia ni boleh mohon. Okey? Cuma nak dapat tak dapat, kuarta tak kuarta bergantung pada polisi maras. Itu saya tak nak sentuh. Sebab dia polisi bukan teknikal. Hari ni kita sebut Q&A teknikal. So polisi kerajaan saya tak boleh sentuh. Okey. Jika berjaya ditawarkan ke SBP, akan tidak ditawarkan ke Emiratul Albab? Jawapannya tidak. Maksudnya, kalau dapat SBP, anda masih berpeluang ke Emiratul Albab. Boleh dapat dua-dua. Sebab ramai anak murid saya yang dapat SMK dapat SBP dapat SMK dapat MRSM dapat swasta dapat, banyak dapat. So dia tidak syarat. Dulu ya, sekarang tidak. Dulu tak boleh minta, dia kena minta salah satu, SBP ataupun MRSM. Okey, habis tentang MRSM. Kalau ada soalan, anda boleh tanya saya. Baik. Next, tentang SMKA pula. SMKA. Okey. Untuk SMKA, Tahfiz Model Ulul Albab, permohonan macam mana nak buat? Okey, boleh dibuat secara atas talian, online juga. Dia tak ada lagi, semua online. Okey, dengan memohon dalam satu laman dalam web Ministry of Education, moe.gov.my. Ini nanti akan dimaklumkanlah. Kan, dia ada, nanti anda buka moe.gov, dia akan maklumkan permohonan dibuka. Klik di situ saja. Cuma hari ni malam ni saya nak beritahu secara online, bukan offline. Online. Okey, jelas. Nanti bila dia keluar dia akan maklumlah. Okey, syarat kelayakan untuk mohon. Ini panjang sikit tuan-tuan. So, yang layak mohon ialah warga negara Malaysia. Dengar tuan-tuan, ini penting. Terutama yang sekolah rendah, yang sekolah bukan kerajaan. Dalam ni yang mungkin ramai yang bukan sekolah rendah kebangsaan, SRI kan. Okey. Pertama, warga negara Malaysia. Yang kedua, pelajar tu data dia mesti berdaftar dalam APDM. APDM masa Melayu sebut modul pengurusan murid. Kalau sekolah tu tak ada APDM, data tak ada, maka kesian kat pelajar tu. Ini tuan-tuan boleh tanya sekolah swasta tu lah. Kalau tuan-tuan sekolah non-Islam, tanya, adakah sekolah ni dia register data itu buat APDM. Okey. Kemudian murid tahun 6 dan mereka menduduki PKSK. PKSK ni semua wajib untuk mengikuti untuk sebarang temuruga dalam sekolah kerajaan. Okey. PKSK. PKSK tu nanti dia akan maklumkan lah ni temuruga di mana, anak ni temuruga di mana. Dia ada pusat-pusat temuruga. Pusat temuruga PKSK, ujian pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Maksud kita nak masuk ke akan masuk ke SABK, ke SMKA, SBP, MTD, Maktab Tentera Diraja, KAA. Jadi tu kena ambil PKSK. Okey. Dan sekolah-sekolah yang ditawarkan untuk masuk ialah sekolah rendah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan di bawah KPM. Ini sekolah-sekolah ni dibenarkan anak murid ni untuk memohon SMKA. Okey, kemudian sekolah SAR, sekolah rendah agama rakyat. Kemudian sekolah rendah agama negeri atau sekolah swasta, dengar betul, yang berdaftar dengan KPM dan anak murid dia didaftarkan data di bawah APDM. Ini penting untuk sekolah rendah biasa. Okey. Kemudian ada sijil JECOF ataupun sijil untuk ujian kafal UPKK. Jadi MARA tak tengok langsung. Okey. SMKA ni dia merupakan suatu bonus untuk mereka yang cemerlang dalam UPKK. Dia ada tulis UPKK. Ini syarat yang saya ambil ya, tuan-tuan dan puan. Okey. Okey. Kemudian pelajar sekolah swasta boleh mohon tak ke SMKA? Saya dah jawab tadi, boleh dengan syarat sekolah berdaftar dengan KPM dan dimasukkan dalam sistem APDM. Okay, untuk rujukan rayuan dengan bahagian mana yang perlu kami rujuk, Ustaz? Okey, jawapan ni adalah kita nak rujuk pada Sektor Pendidikan Islam, SPI, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, negeri masing-masing. Kalau JPN negeri ya, kalau Kedah, Selangor, kalau Johor, jadi buat SPI. Kan pergi JPN atau call JPN, boleh sambung saya ke bahagian SPI, Sektor Pendidikan Islam.
So anda boleh tanya semua benda tentang SMK Ulul Albab. Boleh ya? Boleh tanya. Baik. Kemudian apa itu ujian PKSK? Tadi sebut PKSK. Apa itu ujian PKSK? So ujian PKSK adalah satu kaedah pentaksiran standard secara berpusat bagi kemasukan murid ke tingkatan 1. Ini dia buat secara standard semua. Satu Malaysia. Okay? Nak masuk tingkatan 1 ni, nak nilai dia adalah dengan PKSK. So kena masuk lah. Takkan tak masuk. Kalau anda tak masuk, tak ambil, anak tak ambil PKSK, saya beritahu anda kemungkinan besar anda tak dapat ketemu juga ke SMK dan SBP. So kena pi. Kena masuk. Cuma kalau ada halangan, anda bincang dengan sekolah atau dengan JPN masing-masing. JPN negeri masing-masing. So PKSK ni kena ambil. Sebab ujian PKSK dulu barulah temuduga Ulul Albab. Untuk SBP dan juga SMKA. Nah, okey. Kemudian bagaimana saya nak mengetahui saya layak mohon PKSK atau tidak? Ustaz, macam mana anak saya ni nak mohon ke mana? Semua murid yang didaftarkan di bawah APDM automatik layak untuk memohon dan layak untuk masuk PKSK. Cuma yang tak ada yang sekolah-sekolah swasta lah terutamanya yang tak berdaftar, yang tak masuk data dalam APDM, sekolah ni saja yang kemungkinan susah sikit. Okey. Apa itu ujian APDM? Apa itu APDM? Bukan ujian ni. Apa itu APDM? Sila. Apa itu APDM? Saya padam dia tak ada ujian. APDM. Okey, apa itu APDM? Dia bukan ujian. Okay, APDM ialah satu sistem aplikasi pengkalan data murid secara online untuk menyimpan segala maklumat berkenaan murid. Ini disediakan oleh KPM, data murid online. Okey. Apa komponen yang nak ditanya dalam soalan PKSK? Dalam PKSK nak tanya apa? Jadi ada 3 komponen. Ada bahagian A, dia akan tanya soalan tentang kecerdasan insaniah EQ, SQ dan SSQ. Ini 20% soalan tu. Dia ada soalan intelek IQ, iaitu pengetahuan am. Dia ada soalan 70% dan ada artikel untuk penulisan 10%. Jumlah semua 100%. Soalan apa? Saya tak tahu. Ini semua kebanyakan soalan-soalan yang berkaitan dengan anak-anak kita belajar di sekolah rendah. Di Jekov, Darjah 5, Darjah 6. Baca balik buku teks tu, dalam tu lah soalan dia. Selalunya tak lari jauh. Nak lari sikit-sikit. Nak lari pun hanya mungkin dari sudut kita kata ni sajalah. Okey. Okey. Dan yang terakhir sebelum saya buka soal jawab, tuan-tuan dan puan-puan. Okey ke? Okey, permohonan untuk SBP. Okey, SBP ni dia agak ketat lah. Maksud untuk SBP tuan-tuan dan puan, tingkatan 6, darjah 6, sekolah kebangsaan dan berdaftar dalam aplikasi APDM. Ni 2002 ni saya copy yang terlepasnya. Okey, maksudnya tuan-tuan dan puan, ini untuk sekolah kebangsaan. Ini memang special dia bagi untuk sekolah kebangsaan. Okey tuan-tuan, tapi tuan-tuan tak tahu lah kot rezeki kan kot sekolah Islam biasa. Kan saya ingat tahun bila masa tahun Covid kot ada yang pernah dapat, mungkin bergantung pada dasar pendidikan. Itu tak nak sentuh. Okey. Jadi yang sekolah kebangsaan nanti boleh minta dalam online juga. Tengok ni online, isi secara online. Tengok atas ni, isi secara online. Okey, melalui sistem aplikasi SST1 KPM akan dimaklumkan dalam web moi.gov.my. Okey. Baik, jadi calon tu juga mestilah lulus telah menduduki PKSK. So kalau calon tak menduduki PKSK, maka dia tak layak dan tak boleh akan di-reject dalam permohonan SBP. So pastikan anak-anak kita yang sekolah bila habis darjah 6 ni dia akan ada PKSK, masuk PKSK tu. Okey, saya rasa itu saja sikit penerangan saya. Sekarang saya buka untuk soal jawab. Jadi tuan-tuan dan puan boleh tanya dalam kita punya Telegram. Baik. Boleh tanya sekarang tuan-tuan Kita akan jawab, saya akan jawab satu persatu insya-Allah. Okey. Okey. Ustaz, ada beza tak submit di bawah? Ada beza tak pendekatan Ulul Albab yang merasakan dengan Ulul Albab SPP SMK? Pasti ada beza. Okey, ada perbezaan sebab bila dia dua institusi berbeza ni ada beza. Kan? Ada pendekatan berbeza. Pendekatan berbeza. Tapi dia punya dasar dia sama sebab kedua-dua institusi ni nak melahirkan bukan nak melahirkan ulama. MRSM, SBP, SMKA bukan nak melahirkan ulama. Okey, dia punya dalam dia punya mission dia. Dia
nak melahirkan teknokrat ataupun profesional yang menghafaz Al-Quran. Okey. Cuma pendekatan dia di MRSM dia ada silibus kurikulum dan co-kurikulum yang berbeza mengikut MSMKA dan juga MRSM. Okey, model mana lebih baik, Temu atau MRSM Ustaz? Dua-dua baik. Wah Sarah, saya tak boleh bagi jawapan. Dua-dua baik. Temu SMKA, SBP ada kebaikan, MRSM ada kebaikan. Bergantung kepada bagaimana anda nak rancang anak-anak. Contoh, saya bagi contoh, anak saya ada yang anak saya tak masuk MRSM, SBP. Anak saya. Saya hantar, saya nak tengok, saya hantar ke sekolah swasta yang saya nampak sekolah tu dia more pada leadership dan tarbiyah. So saya hantar sekolah tu sebab saya nak bagi dia yang anak nombor 2 ni, saya nak bagi dia strong leadership dan tarbiyah, saya hantar. Anak ni saya nak bagi strong dari sudut akademik, saya hantar sekolah ada akademik. So bergantung pada perancangan anda. Okey? Tak semestinya semua sekolah tu ada kekuatan. Sekolah yang tak bagus tak, masing-masing ada kekuatan. Termasuk sekolah swasta, termasuk sekolah KBT ada kekuatan. Okey, anak darjah 5 sempat lagi ke masuk program ni. Anak darjah 5 lagi bagus masuk. Pasal sebab dia prepare awal. Okey, anak darjah 5, sebab anak darjah 5, Cik Nasrul, dia program ni kami ni konsultan, kami bukan kerajaan. Kami bukan mana-mana jabatan. Kami konsultan yang membantu anak-anak dan parent untuk merancang sehingga berjaya. Itu tak kami. So Cik Nasrul, kalau anak darjah 5, kalau kita start hafaz sekarang sampai darjah 6, anak tak ada masalah dengan hafazan. Kita selarikan hafazan dengan akademik. Masalah yang saya tengok selama ni, anak darjah 6 baru start nak sekolah hafaz Quran, itulah struggle. Okey, good job. Nanti Cik Nasrul boleh hubungi tim saya nanti. Okey, kalau di Pulau Pinang boleh ke nak mohon SMKA Temua, Tan sekalian. Okey, kalau SMKA ni dia akan utamakan anak negeri tersebut. Kalau kita Pulau Pinang nak minta krian dekat Perak, kan, dekat Perak, kan. Jadi itu anda kena bincang dengan JPN. Anda kena tanya JPN ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Perak, ataupun anda hubungi Sektor Pendidikan Islam SPI Perak, tanya dia. So saya tak lagi jawapan. Tapi selalunya dia akan utamakan orang yang berasal daripada negeri tersebut. Okey. Okey, kemudian daripada Kumomstad. Soalan ni Ustaz saya tanya, jika ingin meneruskan pelajaran ke Madinah, Mekah, sekolah jenis mana lebih sesuai? Okey, dalam program saya ni tak ada yang sesuai ke Madinah Mekah, tak ada. Dalam program saya ni tak ada. Okey, ujian hafazan biasanya berapa ayat? Okey, ujian hafazan biasanya mengikut sekolah. Kalau MRSM biasanya dia ada 9 hingga 10 baris. Okey. Sekejap saya buka. Okey, kalau MRSM selalunya dia ada 9 10 baris. MRSM ini contoh ni format dia, MRSM 9 atau 10 baris. Dan kita kena hafal masa 20 minit. Kalau SMK kadang-kadang dia satu muka, dia bukan 15 baris. Kadang-kadang hafal 30 minit, kadang-kadang 45 minit, bergantung pada sekolah. Tak sama format mengikut sekolah. Okey. Anak saya 2021 sekolah negeri swasta dapat SBM Temua. Adakah bermula tahun ini sekolah negeri swasta tak boleh mohon SBM Temua? Okey. Bagus soalan ni. Hikmatul Mabruk. Maksudnya sekolah tersebut memang berdaftar dengan APDM. Okey, bila berdaftar dengan APDM, alhamdulillah, anak tuan membuktikan bahawa tak ada masalah. Sekolah negeri Islam, sekolah negeri swasta boleh masuk ke SBPI. Alhamdulillah. Okey, telah terjawab. Okey, saya macam ni. Ada keadaan sebelum ni tak boleh masuk sebab dia adalah sekolah yang tak berdaftar dengan APDM. Jadi kalau sekolah tu memang dah berdaftar, dibenarkan, tak berdaftar, bukan tak APDM, tak berdaftar dengan Kementerian Pendidikan. Okey, kalau dah ada daftar dengan Kementerian Pendidikan dan dia ada data APDM, alhamdulillah. Jadi maksudnya sekolah swasta boleh minta dengan SBP. Okey, salam Ustaz daripada Zimam. Jika anak tidak ambil UPKK, adakah masih peluang untuk mohon Rasad Ulul Albab atau SBP Ulul Albab? Masih boleh dan terbuka ruas. Tak ada masalah. Saya katakan UPKK ni adalah bonus yang besar, tapi dia bukan syarat utama. Anda tengok dalam syarat utama, sebenarnya dia tak ada satu syarat utama. Kalau MRSM tak ada langsung syarat UPKK. Tak ada langsung, tak disebut langsung UPKK dalam MRSM. Cuma dalam SMK, SBP disebut sebagai kena ada, tapi dia bukan syarat utama. Syarat utama bagi SMK, SBP ialah apa? PKSK dan lulus temu duga. Tapi dia ada juga lah sebut UPKK. Tapi Muhammad Zimam masih berpeluang. Okey. Sekolah mana yang lebih baik antara semua? Semua baik. SY jenis, semua baik. Saya tak boleh bagi sekolah mana baik sebab bagi saya semua baik. Okey, Madinah, Momstar, Madinah ada mesti khusus hadis. Okey, kalau nak pergi Madinah khusus hadis ni, dia kena pergi sekolah-sekolah lain. Sekolah-sekolah yang dalam ni, setahu saya dia tidak ada link. Maksud kita bincang sekolah daripada darjah 6 nak ke sekolah menengah. Okey,
Best sebut sekolah menengah, MRSM, SBP dan juga SMKA, dia mengeluarkan SPM dan juga STPM. Jadi bergantung pada lepas keluar SPM, STPM bergantung anda nak minta ke mana-mana. Okey. Okay, Zalina, jika MRSM ada sijil hafazan dan temu, ada subjek Maratul Quran dan Hifzul Quran, adakah ada kelebihan di temu berbanding MRSM? Apa beza si tersebut? Okey, dua-dua ada kelebihan, tak ada masalah. Dua-dua ada kelebihan, dia tidak ada kekurangan. Cuma saya secara ilmu, secara bertanggungjawab, secara amanah ilmu saya bagi tahu. So dalam CDS MRSM dia tak ada Hifzul Quran dan juga Maratul Quran. Okey, cuma MRSM ni fokus dengan sains. Bagus sains, dia adalah MRSM, maktab rendah sains mara. So akademik dan sains tu duduk pada MRSM. Jadi SMK SBP kekuatan ialah pada dalam CJ dia tu kurikulum ada Maharatul Quran dan Hifzul Quran. Apa beza CJ berikut? Beza dia ialah Mara dapat 2 sijil, kan, sijil SPM tu PT3 dan ada sijil untuk hafal Quran. Tamat hafal Quran. Dan kalau SMK SBP 1 sijil dia. Dalam tu ada Maharatul Quran dan Hifzul Quran. Okay, ada tip lah untuk pilihan sekolah. Tip pilihan sekolah ni kita kena buat kajian sikit. Bila saya dah bagi tahu tuan-tuan tadi tu, tuan-tuan buat kajian sikit. Sekolah mana agak sesuai dengan anak tuan-tuan dan perempuan. Dia bergantung pada anda. Sebab saya tak dibolehkan untuk memberi jawapan. Sebab sebagai saya semua sekolah bagus. Okey. Kalau tak bagus, dia pun tak buka sekolah tersebut. Okey. Tuan-tuan still kita akan berhenti 10.30 tuan-tuan sampai habis. Sampai saya ada nak bagi tuan-tuan dan perempuan banyak, ada beberapa perkara saya nak bagi tuan-tuan dan perempuan faham tentang bagaimana merancang nanti. Still sampai 10.30. Okey, baik. Assalamualaikum Ustaz, betulkah hafazan MRSM Al-Albab sebagai satu silibus sahaja dan bukan salah satu pada subjek dan untuk SPM? Okey, di MRSM Al-Albab, dia kurikulum dia tak sama dengan SMKA. Kan? Dia tak sama dengan SMK SBP, dia ada dalam kurikulum dia tu. Dia ada, maksudnya dalam SPM dan dalam PT3 dia ada soalan-soalan tanya tentang Hifzul Quran, Maratul Quran. Dalam MRSM dia tak masuk SPM. Maksudnya mereka akan buat supaya budak tu, pelajar tu hafal sampailah tamat tingkatan 5. Itu beza dia. Sebab tu dia tak ada subjek Maharatul Quran dan Hifzul Quran dalam SPM di MRSM. Setakat ini. Tahun depan saya tak pasti. Setakat ini tak ada. Tapi bagi saya okey. Dia ada sijil hafazan Al-Quran. Yang penting anak kita menghafaz Al-Quran. Kalau anda pergi tahfiz swasta, contoh anak saya tahfiz swasta sekarang ada di USIM. Kan dia buat tentang dia belajar tentang fiqh fatwa. Anak saya nombor 2, kan? Dia habis di sekolah swasta, kan? Dalam SPM memang tak ada lah, tapi kekuatan dia masuk sana, dia masuk fiqh fatwa dengan menghafaz Al-Quran. So dia ada kelebihannya dengan menghafaz Al-Quran. Okey. Bagi saya dua-dua ada kelebihan, cumanya sebabnya di kementerian, kan? SMK SBP ni kementerian, so dia ada kekuatan pada kurikulum tu. MRSM di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, so dia ada kekuatan yang lain, kan? Masing-masing ada kekuatan dia. Okey. Anak saya sekolah swasta, saya tak pasti ada APDM ke tidak. Kalau tak ada, anak saya tak boleh apply MRSM Al-Albab ke? Okey, APDM ni bukan untuk Al-Albab, bukan untuk MRSM, untuk SMK dengan SBP saja. APDM ni, kan saya terang tadi, kan? APDM ni untuk SMK SBP saja. Untuk MRSM ni dia tak kisah sekolah swasta ke APDM ke, yang penting kan dia mohon untuk masuk ke dalam Temuruga Ulul Albab atau Temuruga MRSM. So ingatlah, APDM ni sistem dalam Kementerian Pendidikan. Jadi MRSM tak guna pakaian tu. Yang penting sekolah rendah swasta bila keluar borang, isi borang tersebut. Ya, boleh ya? Cik Azidin, Cik Ismail. Lega asal Cik Azidin. Ujian hafazan satu muka surat untuk 20 minit tu kira munasabah ke Ustaz? Munasabah. Kan, ramai anak tak mampu hafal tema tersebut. Puan Wan Masyarah mungkin tak yakin, tapi ramai anak-anak yang masuk dalam program kami, dia boleh buktikan 20 minit boleh hafal 8 baris, 9 baris. Kenapa mereka tak boleh? Sebab mereka tak diberi peluang. Mereka tak ada teknik yang betul. Mereka tak dilatih to be. Mereka tak ada teknik yang mengikut format. Okay? Dalam ni saya tengok ada memang bekas-bekas pelajar kita. Anak boleh muncul ke diri anda, kan? Bahawa anak-anak mampu. Jadi dia tak mustahil untuk Puan Wan Maisarah. Sebab saya berani kata, sebab ini memang kita dah buat projek ni dah 8 tahun. Dan yalah, kalau anak tu tak, saya kata 100% semua boleh.
Bergantung pada kehendak anak-anak tu. Kalau anak tu memang kita train awal, ni bulan 6, kita train bulan 6, biasa katalah bulan 12, kita ada 6 bulan untuk train anak kita tu. Masih boleh. Macam mana teknik menghafal Al-Quran dengan cepat? Nanti Ustazah Syarul Haninah akan bantu untuk ajar anak anda. Saya tak hafal Quran, saya more pada strategi Q&A. Ustazah Syarul Haninah yang saya bentang kepada anda pada awal tadi tu, yang dia memang terbukti, keluarga dia 8 orang semua hafal Quran. Mak dia bukan ustazah. Dia ada sanad, 10 sanad sampai Rasulullah. Master, degree, diploma. Kan? Semuanya dalam bidang tahfiz. Tuan-tuan, jadi bagi saya kekuatan itu ada pada Ustazah Syarul untuk Ustazah Syarul membantu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk menghafaz. Okey. Pada yang mengikuti Zoom, minta maaf lah gambar saya ni dia ada blur-blur belakang. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan dengar suara saya. Boleh ya? Okey, kita buka lagi tengok soalan. Dekat mana nak beli buku tu? Okey, Cik Puan Surati nanti boleh PM dekat tim saya. Okey. But dia memang tak dalam pasaran. Buku ni sebenarnya kita buat khas untuk kita punya program. Maksudnya maksudnya kita dalam ni ada teknik. Kita ada 15 teknik hadapi temu duga. Kan? Ada 15 teknik. Ni teknik yang kita letakkan 15 teknik hadapi temu duga. Ni Ustazah Syarul. Ni sanad-sanad yang dapat daripada Syekh dia yang bersama dengan Rasulullah. Ada banyak teknik-teknik yang temu duga. Ini nanti tuan-tuan dan puan-puan hubungi tim saya. Okey. Maknanya ujian PSRA tak guna lah ya. Tak berguna puan. Okay. Musliana, PSRA itu berguna. Cuma kadang-kadang bila nak masuk ke dalam pengujian, okay, dia tak gunalah dia sebagai syarat. Kan? Dia sebagai untuk meningkatkan kemampuan, kekuatan anak kita bidang agama. Ni PSRA ni selalunya sekolah-sekolah rendah swasta. Okay? Bagi saya tak guna ke? Berguna. Tapi berguna cara dia lah. Kan? Tapi bila nak masuk dalam Ulul Albab ni, dia tak tengok PSRA, dia tengok UPKK. Itu pun bukan syarat utama. Okay? Saya ulang. Malah saya tak tengok langsung. Okay? Tapi kalau dia masuk UPSRA, maksudnya dia dah ada teknik, ada skill, ada kehendak untuk hafal Quran. So baguslah. Itulah dia dah kawan awal. Jika tidak berjaya mendapat tempat ketiga-tiga pilihan Ulul Albab, so nanti anak pelajar akan ditempatkan sekolah biasa ke? Okey, selalunya lah kalau kita minta pilihan Ulul Albab di MRSM, selalunya dapat temuruga. Tapi yang kita tak pasti bila pergi temuruga tu, kalau kita anak kita, selalunya lah MRSM kalau kita pilih dapat lah, selalunya dapat, yakin insya-Allah. Tapi masalahnya yang kita buat program bahasa apa? Bila dapat ke temuruga, anak tak ready. Anak tak tahu teknik hafazan. Anak tak boleh hafal dengan format 20 minit nak kena hafal 8 baris, 9 baris. Dia tak tahu teknik. Inilah problemnya. Ini yang kalau kita bantu, bagaimana nak bantu parent, 20 minit tu anak boleh hafal at least 7, 8, 9 baris. Okay? Dia dapat, tapi masalah dia dapat, dia tak boleh untuk catch up dengan okay, baik. Kemudian lagi soalan. Ada soalan lagi tuan-tuan dan puan? Banyak lagi ni. Sampai 11.30 tuan-tuan Siti, sampai saya nak bagi something kat tuan-tuan dan puan malam ni. Okey, kemudian anak sedih serai layak mau SBP. Layak. Boleh layak. Sekolah rendah agama Islam layak, cuma cek ada APDN atau tidak saja. Okey, daripada Khadijah, Assalamualaikum Ustaz, jika anak tidak berpeluang masa form 1, ada peluang tak masuk form 4? Apa syarat jika masuk form 4? Okey, form 4 ni susah sikit sebab bila dia tahfiz, dia masih ada peluang, tapi mesti tingkatan 3, form 1, form 2, form 3 dia daripada bidang tahfiz. Contoh dia daripada Ulul Albab, katalah contoh daripada SBP nak masuk SMK Ulul Albab. SBP Ulul Albab nak masuk SMK Ulul Albab masih ada harapan. Kan? Sebab dia boleh lah, sebab dia transfer antara hafazan dengan hafaz, itu pun saya tak boleh sentuh, itu kemungkinan. Tapi kalau sekolah biasa yang tak ada hafazan nak masuk ke tingkatan 4 Ulul Albab tu susah. Okey. Okey, Amizah, Ustaz, untuk tingkatan 2 jika nak apply lagi ke Ulul Albab boleh lagi ke kerana tak berjaya masuk tingkatan 1? Tingkatan 2 kita plan macam lain lah puan. Kita buat strategi macam lain. Nanti puan cuba hubungi tim saya, kita buat strategi lain. Jangan guna strategi ni. Strategi ni untuk tingkatan 6 masuk tingkatan 1 saja. Okey. Jika di Johor boleh ke mohon SBP Temua di Melaka Negeri Sembilan? Boleh. Cuba saya boleh. Negeri Sembilan Temua ya. Kalau di Johor boleh ke mohon SBP Temua? Boleh. Sebab SBP ni dia open satu Malaysia. Dia jangan SMKA saja. SMKA ni dia lebih menggalakkan anak tempatan negeri tersebut. Sebab setiap negeri ada SMKA. So boleh minta nak ke mana-mana. Termasuk boleh minta juga dekat di Sembilan sangat banyak sekolah yang ada KBT. Okey.
Dia ada, saya tengok ni. KBT dia ada. Dalam ni saya masuk. Negeri Sembilan, sekolah KBT dia apa? Negeri Sembilan. Okey, Sekolah Agama Teluk Kemang. Sekolah Agama Nilai, Sekolah Menengah Agama Repah, Sekolah Agama Mamat Yatim, Sekolah Haji Tan Ahmad. Negeri Sembilan. Sekolah Tafiq As-Sa'diyah, Sekolah Tinggi Agama Sofa. Ni semua sekolah-sekolah Negeri Sembilan. Banyak. Okey, Negeri Sembilan sangat banyak sekolah yang ada KBT. Hebat Negeri Sembilan. Banyak orang Selangor pergi sana. Okey, sebab apa Selangor kan ramai, kan? Jadi pergi Negeri Sembilan. Okay, adakah masukan tempat tak untuk ulul albab khususnya bagi pelajar yang tak dapat apa? Okey, ni saya dah jawab tadi. Masuk tanpa ulul albab susah sikitlah. Okey. Haziq Danish, Assalamualaikum Ustaz. Evaluasi ulul albab pilihan pertama, kedua, ketiga semua ulul albab jika ujian UKKM lulus cemerlang dan hafazan gagal. Ada tak tawaran KMSM Premier dan IG mohon pencerahan? Okey, kalau ada tak tawaran KMSM Premier IG tu ada. Ada. Cuma sekarang ni nak minta ulul albab tu susah. Kalau dia cemerlang pada UKKM tapi dia gagal ulul albab, nak minta masuk ulul albab tu susah. Tapi kalau nak challenge balik ke Premier dan juga IG ni boleh. Jadi anda hubungi bahagian pendidikan MARA. Okey. Norimah Muhammad Saleh, Assalamualaikum Ustaz. Anak yang tak berapa bagus UPKK boleh mohon ke untuk semua sekolah ni? Boleh jawapannya. Okey. Saya ulang namanya kali tadi. MRSM tak tengok langsung UPKK. SMK SPP dia bukan syarat utama. Dia syarat juga tapi dia bukan syarat utama. Boleh mohon, tak ada masalah. Okey. Okey, Syahrul, adakah UPKK bonus ekstra untuk dapat kemasukan ke SMKA Ulul Albab? Dia ada ekstra lah. Of course, ada ekstra, ada bonus. Tapi bonus saya tak tahu bonus itu diguna di mana. Itu hanya pihak tertentu saja tahu. Kalau tidak saya tak sebutlah tadi. Kan UPKK itu sebagai bonus kepada kemasukan ke Temur. Okey, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Nak bertanya bagaimana nak menangkan minat anak untuk masuk dalam Ulul Albab. Anak saya memang jenis kuat menghafal dan cepat dapat. Saya berhajat nak hantar anak ke Madrasah Temur. Tapi anak kurang minat sebab dia takut tak boleh bawa macam Ustaz. Okey, anak takut tak boleh bawa sebab dia tak ada mentor. Dalam mentor dia tak ada guru yang mengajar secara betul dan tak ada teknik yang mudah. Dia tak ada teknik cepat, tak ada teknik cepat. Dia teknik yang mudah kan menggunakan format. Jadi puan NH ni nanti di hujung ni saya akan maklum macam mana tuan-tuan kalau nak bantu kami nak bantu jadi mentor anda boleh hubungi tim saya. Okey. Saya boleh sebut sebab kita bukan first time, kita dah 8 tahun program Ulul Albab. Program hafazan dah 10 tahun. Program Ulul Albab 8 tahun. Dan kita tahu karakter-karakter mana yang kita boleh bantu anak-anak untuk proses untuk dia minat. Okey. Tambah anak-anak tuan-tuan dan puan yang mungkin ada 2 je, 3 je, 4 kena asuh sekarang. Masuk ke program-program yang ada hafazan kecil nanti. Ya. Okey. Ibu Nur Najwa Sumayah, salam. Adakah cara SMK hafal Quran sama dengan tahfiz pondok? Of course berbeza. Sebab apa? Sebab SMKA dia ada akademik. Pondok dia tak ada akademik. Of course berbeza. Sebab SMKA, MRSM selalu hafazan dia sebelum subuh, waktu pagi dan waktu malam. Waktu siang mereka akademik. Okey. Sebelum subuh, waktu pagi dan malam itu waktu mereka menghafal Quran dan waktu cuti. So of course ada beza. Okey. Okey, daripada Muhammad Zal, Assalamualaikum Ustaz, kalau semua pilihan kita pilih MSC Ulul Albab, kalau gagal maknanya yang buka Ulul Albab pun kita terlepas juga kan? Okey, kalau anda, ini saya tak pasti, sebab ini dia dasar. Okey, saya tak pasti. Kalau anda pilih Ulul Albab tak dapat, selalunya dapat. Bila anda pilih Ulul Albab, selalunya akan dapat. Sebab apa? Sebab anda anak kena ambil UKKM. So, bila kita pergi satu pusat tu, sebenarnya semua ambil UKKM. Cuma yang pilih Ulul Albab saja tak dibenarkan pulang lagi untuk ambil ujian yang kedua, itu ujian pengujian hafazan. Yang tak ambil Ulul Albab selepas UKKM, baliklah rumah. Selalunya dapat. Saya ingat tak ada masalah. InsyaAllah dapat, Cik Zal. Okay, saya sangat yakin. Okay, Assalamualaikum Ustaz, anak tahun 6 selalunya bila tarikh untuk daftar online dan akan buka. Selalunya, kalau tahun lepas dalam bulan 9, bulan 10, bulan 11. Kami pun sedang mencari-cari juga sebab dia tak sama ikut tahun. Macam sekarang ni, sekolah ni buka sekolah bulan 3. Bulan 3 macam tahun lepas tak silap saya tim bulan 11, bulan 12 kot baru buka. SMKA lagi lambat. SMKA SBP tahun depan baru buka. Itu yang hak tahun lepas lah. Hak tahun depan saya tak tahu. Yang tahun lepas pelajar 2022. Tapi SMKA SBP bulan tahun 2023 baru dia buka. Nampak? So, kita akan maklum pada semasa ke semasa. Sebab itu saya tak ada jawab sebab kita tak tahu. Tapi average tu lah, bulan 10, 11, 12, itu MRSM. SMK, SPP selalunya lambat lagi daripada MRSM. MRSM lagi awal. Sebab MRSM banyak.
Kan dia kena buat tu kadang-kadang 3, 4, 5 kali lapis buat ujian tu. Banyak. Ramai sangat. Dekat puluh ribu minta MRSM. Okey. Okey. Selanjutnya saya bersekolah rendah di sekolah kebangsaan dan bersekolah agama di sekolah swasta. Dan tak pasti ada APDM atau tidak, tapi anak cemerlang UPKK. Ada result UPKK itu boleh digunakan pakai seperti meruga masuk SMKA. Okey, tuan-tuan dan puan, saya sebut UPKK ni macam itulah. Dia adalah sokongan sahaja. Dia bukan syarat utama. Okey, bukan syarat utama. So pastikan sekolah tu ada PDM untuk SMKA dan juga SBP. Kalau MRSM tak ada masalah. UPKK tak ada masalah. Okay, Nurul Syuhada, Nurul Huda, jika anak tak berjaya tamat 30 juzuk akan diberi kesan tak pada masa depan untuk mana-mana sekolah tersebut. Tak ada masalah. Okay, kalau dia tak tamat 30 juzuk tu, dia bukan syarat untuk tidak habis belajar. Okay? Cuma guru-guru di SMK, SBP, MRSM akan cuba bagi habis 30 juzuk. Sebenarnya ada juga anak murid yang tak habis 30 juzuk, kan? At least 20 juzuk, 25 juzuk daripada tak ada juzuk langsung. Okay? Macam ni ustaz nak latih anak dalam hafazan, latih mesti ada circle, mesti ada guru, mesti ada teknik. Okay? Puan Nur Zailini, mesti ada guru, mesti ada teknik, mesti ada circle dia. Kenapa ada guru? Guru akan ajar dengan betul, dia akan bimbing. Teknik sebab nak memudahkan, circle untuk memberi kekuatan motivasi kepada dia. 3 benda ni kena ada. Okey. Okey, salam ustaz. Boleh bagi senarai tahfiz swasta NGO yang berkualiti selain pada MRSM, KPM dan KBT. Nanti Nur Fazrina tanya tim saya. Okey, tim saya nanti. Okey. Baik, jika pilihan pertama SB Rawang, kedua SM kita mohon Ibun Tebal. Okey, bolehlah. Puan Nurul Helma. Okey. Nurul Helma, kita mana-mana pun itu bergantung pada anda lah. Kita nak pilih pilihan kita tu. Okey, Nur Sabita, anak berumur 10 tahun, boleh ke dia join program ni? Boleh. Okey, cuma 10 tahun ni kita ada sikit planning. Okey, planning. 10 tahun sebab dah jam 4 kan. Nanti Puan Nur Sabita bincangkan tim saya. Okey, sebab dia jam 4. So kita nak supaya dia join program yang berbalik untuk dia. Kan, berbalik untuk dia jam 4. Nanti tim saya akan bantu. Nanti boleh WhatsApp tim saya nanti. Okey, mentoring. Ustaz, adakah temuduga nanti akan hafal 8 baris? Sebab anak tak capai 8 baris, kadang-kadang dapat 5 baris saja. Tuan-tuan dan puan, saya dalam latihan kami bagi dia punya skill yang paling tinggi. Kan? Kalau dia dapat rendah, it's okay. Tapi kalau kita bagi dia kadang 6 baris, 7 baris, takut dia pergi temuduga, dia dapat rendah lagi. So kita bagi 8 baris, 9 baris. Dalam training kita selalu sebut 8 baris, 8 baris, 8 baris. Dan ada setengah pergi temuduga 5 baris pun dah lulus. Sebab apa? Lancar, tajuk dia betul, confident level dia bagus, kemudian fasah dia elok, panjang pendeknya elok. Walaupun 5 baris pun dah dapat, ada yang dapat. Tapi dalam training hari kita akan saja untuk 8 baris. Okey. Kalau anak tak berapa sempurna akademik tapi boleh menghafal, peluang tinggi tak masuk MRSM atau dia nak seimbang. Tak kisah Puan Siti, yang penting UKKM lulus dan dia boleh hafal dalam temuduga, hafal Al-Quran masa temuduga. Dua ni ya. Kan, kalau di sekolah tak cemerlang tapi UKKM ni cemerlang, dia dapatlah. Kemudian hafal pun okey, dapatlah. Kalau sekolah tak cemerlang, sekolah dia cemerlang tapi UKKM tak cemerlang, habislah. Okey. Sangat bergantung semasa pengujian UKKM ataupun PKSK. Baik, Siti ya. Nurul Huda masuk SMKA lebih pada anak negeri itu, maksudnya lahir di situ atau negeri lain yang bersekolah di negeri tersebut. Okey, boleh juga kalau kita anak IC di negeri tersebut atau ayah atau ibu IC di negeri tersebut, atau anda memang bekerja dan juga menetap lama di sana. Okey, ini anda kena dapat kepastian daripada JPN masing-masing. Ya. Ataupun nanti bila buka borang nanti, guru kelas anda akan bimbing anda. Sebab kita sekolah, walaupun kita orang Johor, orang Perak, orang Selangor, kata kita duduk di Perlis, ada di Kedah. Kan, kita duduk lama di situ, kita boleh mohon di tempat tersebut. Okey. Ustaz, sekolah Muhammadi Kota Baru okey tak? Okey. Muhammadi okey, memang sangat okey, tapi dia bukan sekolah Ulul Albab. Saya cek, dia bukan sekolah Ulul Albab, itu di Kelantan. Saya kena cek saya punya ni. Muhammadi dia bukan sekolah under Ulul Albab. Ada Muhammadi yang saya tak pasti Muhammadi mana. Kalau Muhammadi ada Muhammadi yang tahfiz tu, dia mungkin tahfiz yang lain daripada yang apa yang kita bincangkan. Kalau yang SMKA tu, dia sangat bagus. Muhammadi ni memang top sebab pelajar dia cerdik akademik. Okey. Tapi kita bincang tentang tahfiz plus Ulul Albab. Okey, ustaz, ada kemungkinan ke murid dapat sekolah yang tiada dalam senarai pilihan? Selalunya dapatlah dalam temuduga sebab dia nak pergi temuduga je. Cuma nak dapat tu tak pasti. Maksudnya kita pilih pilihan temuduga, kita akan dapat untuk pergi temuduga.
Masa termunuga tu yang saya tak pasti sama ada boleh tak boleh bergantung kepada kemampuan anak tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kami pentingkan latihan awal. Kena berlatih awal, kena persiapan awal. Jangan tunggu nak termunuga, dah dekat-dekat nak bulan 9, 10 barulah kita terkebir-kebir nak cari macam mana nak train anak kita. Itu masalah sebenarnya. Okey, kalau anak lain luar negara, boleh ke SMKA? Boleh. boleh puan. Kalau anak lain luar negara boleh, tak ada masalah. Dah ramai tu. Okey. Nanti contohnya kalau cerita Puan Harina duduk di negeri Kedah. Anak lahir di Egypt, Mesir. Puan Harina lahir di Perak. Suami lahir di Selangor. Tapi bekerja di Kedah. Mohon je lah. Sebab nanti permohonan tu dia akan tengok sekolah tu sekolah mana. Kata sekolah di Kedah. Memang kita duduk di Kedah lah. Dia akan pastikan kita duduk di Kedah. Kan? Walaupun kita IC kita luar dari Kedah. Contoh. Ya? Tak ada masalah. Just keep continue untuk terus memohon. Okey. Apa beza SMKA dengan SAMBES? Okey. SMKA di bawah kementerian. SAMBES tak silap saya di bawah Jabatan Agama Islam. Sekejap, negeri Selangor. Selangor, SAMBES. Selangor. SAMBES. Selangor. Sekolah Selangor banyak sekolah-sekolah bawah jabatan, bawah Majlis Agama Islam Selangor. Okey. SAMBES bukan bawah kementerian. SMKA bawah kementerian. Okey, baik. Amizah, kalau anak belajar di SMK yang ada buat KKQ, boleh ke mohon ke ulul albab tingkat 4? Tak boleh. Sebab KKQ lain daripada ulul albab. Okey, melainkan ada polisi baru. Ini pandangan saya lah. Sebab KKQ Kementerian Quran ni dia satu co-curriculum atau satu aktiviti dalam sekolah. Dia bukan kurikulum tahfiz Quran. Okey. Kemudian lagi saya nak habis sikit. Okey, kita akan habiskan sikit tuan-tuan dan puan. Buku rujukan temu ulul albab yang semakin sediakan boleh ke beli berdasarkan tambah package. Okey, nanti Hidayah akan boleh hubungi tim saya. Boleh insya-Allah. Tim saya angguk. Okey. Permohonan SBP dan MRSM, ada option sekolah yang boleh buat pilihan. Tuan-tuan, pilih semua tuan-tuan. Tuan-tuan yang azam wati SBP pun kita pilih sebab online SBP lain, online MRSM lain. So bagi dapat dua-dua. Bila dapat dua-dua, buat pilihan. Okey, bagi dapat dua-dua. Pergi dua-dua termuduga. Pergi dua-dua termuduga. Okey, kemudian cikgu, masa isi SBP temu, SN temu, boleh pilih 3 pilihan tu campur atau mana yang sebaiknya? Okey, mana sebaiknya puan atau tuan atau puan ni pilih yang mana yang kita rasa yang kita nak anak kita masuk, SMK atau SBP dulu. Pilih salah satu. Sebab macam ni bila dalam pilihan ni, dia sebenarnya dia ada SBP, SMKA, dua benda yang berbeza. SM, SBP. Okey. So kalau anda nak pilih SMKA, dia ada SMKA ni adalah sekolah khusus. Sekolah khusus. So bila pilih SMKA Ulul Albab, kata contoh di Kedah, SMKA Mergong, kemudian SMKA Bali pilihan kedua. Pilihan tiga SMKA Sik. Itu SMKA. Kalau macam kita nak masuk SBP, kita minta untuk dalam SBP punya online. Yang dalam dia punya pautan link online itu. Okey. Nanti boleh rujuk guru sekolah tersebut. Dia akan bantu anda. Okey, ulul albab dia MRSM atau SBP, SME sama je kan? Apa beza akademik MRSM SBP? Risau subjek akademik berat. Okey. Sebab dua-dua struggle. SBP, SMKA semua struggle. Dia memang struggle berat untuk fokus pada hafalan tu, memang tak boleh dielakkan. Cuma dia guru-guru akan bimbing dia. Memang kalau nak masuk tahfiz akademik ni memang agak struggle lah. Tapi boleh tak? Boleh lah. Sebab ramai orang dah berjaya. Cuma kita bimbang sebab dia tak pernah di-struggle kan. Bila dia masuk, dia struggle sikit. Dia diajar, dia didik dengan disiplin masa, fokus dengan kejayaan. InsyaAllah dia boleh insyaAllah. Okay, Ahmad Alif. Okay, saya berminat nak join dengan tim tuan. Nak sangat bagi anak tahu teknik hafalan dan memang. Okay, nanti Puan Siti boleh hubungi tim saya selepas program ni. Okay, makmur dia buat SMKA ke lain. Okay, makmur dia buat SMKA. Okay, syarat-syarat sama saja SMKA. Saya sebut tadi SMKA. SMKA perlu duduk dekat sekolah tu baru dapat atau jauh. Okey, jauh pun tak apa, tak mestinya dekat dengan sekolah. Okey. Ustaz, apa beza imtiaz dengan SBP temu? Imtiaz di bawah Terengganu. Sekolah imtiaz Terengganu di bawah Yayasan Terengganu. Okey, SBP di bawah SBP. So imtiaz sekolah dia bagus. So siapa imtiaz pergi. Kan? Ada orang dapat imtiaz, dapat SBP, buat pilihan. Kan, tapi imtiaz ni sekolah yang best. Kan? Di bawah Yayasan Terengganu. Okey, antara MRSM, SBP, SMK ujian mana yang paling mudah sikit? Dua-dua mencabar. Tak ada mudah. Dua-dua mencabar. So kena ready.
Sebab ujian yang sama, MRSM, SBP, LCMKA, ujian dia sama. Ada hafazan Al-Quran. Cuma format ada beza sikit-sikit, format pengujian. Al-Quran yang sama, format pengujian tu berbeza. Itu yang tim kami selalu ajar anak-anak. Untuk pandai ejah ikut format. Okey. Anak saya nak 9 tahun, dah boleh ke join program ni? Ini nanti Puan PM tim saya. Nah, Ashafira Syazmi, PM tim saya akan bantu nanti. Untuk KBT KPM ni, mohon di mana? Syarat-syarat dia sama dengan SMK, SBP. Okey, untuk KBT, mohon di sekolah tersebut. Untuk KBT, mohon di sekolah tersebut. Kalau di Kedah, Lembaga Mata Mahmud. Di Negeri Sembilan, sekolah lah, tadi Sembilan dalam ni. Contoh Negeri Sembilan ni ada sekolah banyak ni. Tok Kemang, Nilai, Repah, ni kena pergi sekolah ni. Pergi sekolah ni, minta di sekolah tu. Okey. Okey, dua-dua pakai aktiviti imtiaz merupakan SPK bawah Yayasan Terengganu, guru di PKM dan Yayasan. Semua satu bawah KPM. Betul. Ni tolong jawab ni. SVP 100 bawah kementerian. Itulah saya jawab tadi. Okey. Adakah aktif kurikulum menjadi bonus tambahan? Bonus tapi tak banyak lah. Bonus tak banyak. Sebab core curriculum ni menyebabkan dia yakin, confident. Sebab UKKM dia ada soalan kendiri, psikometrik. Mungkin sebabkan dia aktif, minda dia legak kreatif. Mungkin. Apa beza hafazan Quran yang MRSM temu? Saya dah sebut dah tadi. Macam mana nak mohon temu di Tapau nak sekitar Selangor dan KS Bibarang kalau pun je. Okey, nanti yang ni Nur Afikah Najah boleh nanti lepas habis program ni, tim saya akan masuk satu laman web, tengok sekolah-sekolah yang berhampiran ataupun yang mana anak nak minta. Okey, anak masuk, anak pilih sendiri. Nanti tim, jangan lupa tim masuk lepas habis program terus masuk link tersebut. Okey. Ujian fikir penting tak kalau masuk MRSM? Saya dah ulang tadi, MRSM tak tengok langsung. Okey. Fatuh. Fatuh ni habis. Okey, baik, tuan-tuan dan puan, dah habis soalan. Tuan-tuan dan puan, untuk tuan-tuan dan puan, untuk malam ni tuan-tuan dan puan. Ibu senang-senang. Saya akan pergi slide saya. Okey, sekarang what next tuan-tuan? Apa yang kami nak bantu tuan-tuan dan puan? Kami ada satu perkara nak bantu tuan dan puan yang kita boleh bantu. Sebabnya kita ada program mentoring berjaya ke Ulul Albab. Program mentoring berjaya ke Ulul Albab. Selalunya program ni kita buat dekat bulan 9, 10, 11. Tapi lately ni tahun lepas, tahun ni kita mula awal. Kenapa kita mula awal? Kita tengok bila kita buat setiap tahun, kita dapati masalah anak-anak kita ialah mereka tak ready dan tak minat dan tak kuat hafazan menyebabkan mereka tak nak pergi temuduga. Atau mereka isi temuduga tapi mereka tak mampu. Dalam masa yang sangat singkat, sebulan, mereka nak dilatih untuk menghafaz dalam masa 20 minit. Sebab tu start tahun lepas, kita dah start buat program awal. Termasuk tahun ni lagi awal. Sebab dia ada masa, sekarang bulan 6, ada lagi bulan 10, ada 4 bulan. Maksudnya sambil-sambil dia belajar, kita mentoring dia untuk dia itu planning kita untuk hantar dia berjaya ke Ulul Albab. Okay? Nanti saya akan tunjukkan video-video testimoni saya. Malam ni saya tak tunjukkan video testimoni sebab kita nak kejar masa. Saya pun cakap tergagap-gagap lah ni, nak cepat. Okay. Mentoring berjaya ke Ulul Albab ni, dia punya konsep, tuan-tuan dan puan, cuba tengok sini. Konsep ni ialah kita lakukan latih to be practical, coaching and mentoring one to one dengan guru. Sebab kena one to one? Sebab kita nak supaya dia punya data, dia punya prestasi dipantau oleh guru one to one. Dan kita coaching dia dan kita mentoring dia dan kita melatihnya setiap hari ataupun setiap ketika. Dalam konsep mentoring berjaya ke Ulul Albab, kita ada pilihan, tuan-tuan dan puan. Kita ada program 3 bulan, kita ada program 6 bulan. Kita ada 2 option yang tuan-tuan boleh pilih. Okey. Tuan-tuan just tengok ya, tuan-tuan nak masuk program ni okey, tak masuk pun bergantung tuan-tuan nak membuat. Tapi ini kita buat 8 tahun yang kita membantu ribuan pelajar yang telah berjaya. Dan kalau tuan-tuan dengar testimoni ibu bapa yang masuk hantar anak yang mereka tak expect anak mereka boleh hafal dan tak pernah terlintas anak mereka boleh hafal Quran. Inilah program yang selalunya anak mereka masuk. Cuma tuan-tuan boleh buat pilihan. Okey, 3 bulan atau 6 bulan. Okay. Kalau tuan-tuan rasa nak 3 bulan, it's okay. 6 bulan, okay. Dalam program tuan-tuan dan puan, kita bagi apa tuan-tuan? Saya tunjuk tuan-tuan dan puan. Dalam program mentoring tuan-tuan dan puan, pertama kita akan bagi kelas latih to be. Okay. Kelas latih to be. Latih to be ni sangat penting. Kita tak nak teori. Kita ajar hafazan, terus latih. Sebab bila dilatih, hafaz Al-Quran seperti ibarat mengasah pensel. Lagi kita cepat dan banyak mengasah, lagi tajamlah pensel kita. Okay. Kemudian kita ada akses rakaman seminar Ulul Albab. Jadi dia boleh akses semua kita punya seminar Ulul Albab yang kita buat. Maksudnya, tuan-tuan apa yang kita ada, dia boleh akses secara percuma. Dan kita ada kelas tajwid 3.
Kita tahsin bacaan 4. Dan kita ada program motivasi Planet Pelajar Awesome setiap minggu 5. 6. Kita ada program Circle Orang Berjaya bersama saya. Ini Circle Orang Berjaya, anak-anak akan dilatih bermotivasi bersama saya. Ini program khas dengan saya, anak-anak dengan circle khusus dengan saya. Kemudian juga dengan saya nak jumpa parent yang masuk program 6 bulan, 3 bulan ni, dia akan dapat program family therapy. Family therapy ni bukan untuk anak-anak, untuk ayah dan ibu. Okey, kenapa saya buat program anak dan ibu? Sebab kadang-kadang kita start nak didik anak-anak sebab sibuk kerja, tak sempat, tak tahu, anak tak minat. Saya bantu untuk develop kekuatan motivasi dan teknikal untuk parent. Kemudian kita juga ada program khas untuk parent bersama dengan cikgu tentang prestasi anak-anak. Kemudian kita ada buku panduan termuda, buku panduan yang saya sebut tadi ni. Kemudian dapat buku latih to be. Kemudian kita ada sijil penyertaan. Kita bagi smart accumulationize. Kita ada group support. Group support ni penting sebab group support ni yang akan memberi maklumat dari semasa ke semasa. Dan group support ni lah nanti bila betul-betul hari temuruga, waktu kita pemilihan tu, ada yang dapat, ada yang susah, ada yang roblok. Inilah group yang sangat penting. Dan kita bagi bonus tuan-tuan, set video panduan. Kita ada semua jenis teknik hafazan, set-set yang kita sediakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Video hafazan, teknik hafazan, tips temuduga, tips hafazan yang berkesan, kita bagi secara percuma. Dan kita ada program khas penyumpaan parent dan anak-anak bersama dengan pegawai ulul albab yang kita jemput khas, sama ada SBP, SMK ataupun daripada MRSM. Dan yang paling best, okay, yang 3 di bawah, yang 6 bulan yang 6 bulan saja, yang 6 bulan yang paling best, mereka berpeluang berinteraksi secara langsung dengan Ustazah Syahrul Haninah, personal coaching bersama Ustazah Syahrul Haninah. Okay, yang saya sebut, saya introduce tuan-tuan tu, yang dia mak dia cikgu bahasa Melayu, pak dia kaji estate, 8 orang anak dia semua hafal Quran. Dia hafal Quran 30 juzuk, umur 15 tahun. Kemudian dia master degree dalam bidang Quran. Degree dan master bidang Quran. Ada 10 sanad bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi keberkatan sanad itu ada pada Ustazah Syahrul. Selalu saya katakan, kalau boleh dapat walaupun sekali boleh kelas dengan Ustazah pun dah cukup. Saya nak ambil berkat sanad yang bersambungan sama Rasulullah. Itu sangat penting. No? Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini package 6 bulan, package 3 bulan. So tuan-tuan dan puan-puan boleh buat pilihan mengikut pilihan dan kemampuan tuan-tuan dan puan-puan. So saya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beritahu harga tuan-tuan. Ini saya beritahu tuan-tuan harga, kan? Tuan-tuan nak ikut tak apa, tak ikut pun bergantung pada keputusan tuan-tuan buat. So, untuk program 3 bulan, selama 3 bulan tuan-tuan dan puan, selama 3 bulan kita letakkan harga kita adalah sebanyak RM1,598. Maksud sebulan jatuh lebih kurang dalam RM500 lebih sebulan. Tuan-tuan, ini harga biasa kita keluarkan. Tapi kalau mereka yang biasa masuk, dalam ni saya tengok memang ada peserta yang biasa masuk. Untuk promotion, kita bagi harga RM1,000 saja tuan-tuan dan puan. Okay? So malam ni, siapa-siapa yang berdaftar malam ni, kita bagi RM1,000. 1,000, bukan 1,000. Bukan? Okay, malam ni kita bagi happy hour. Okay, untuk program 3 bulan kita bagi happy hour. Untuk 3 bulan 3 bulan tuan-tuan, tolak 1,000, kita bagi RM899. Maksudnya sebulan jatuh dalam 200 lebih sahaja. Okay, untuk kita invest 3 bulan ni. Kalau tuan-tuan tak nak 6 bulan, nak masuk 3 bulan dulu, okay, 200 lebih sebulan. Maksudnya kita bagi RM899 dapat apa yang telah saya sebutkan tadi. Untuk 3 bulan. Untuk kalau kita yang ada kelebihan sikit lah, kelebihan masa, kelebihan komitmen, kelebihan kewangan, saya suggest sangat tuan-tuan masuk yang 6 bulan. Sebab 6 bulan ni harga asal ni memang tinggi tuan-tuan. Jangan tunjuk, saya tunjuk dulu. Harga asal RM3,050. Sebab kami ada tim. Kita bergerak, bukan kita 8 tahun kita ada tim yang khas untuk develop program-program ni. Kan? Sebab tu kita bertahan sampai 8 tahun. Tapi untuk tuan-tuan dan puan, kita bagi promosi. Untuk 6 bulan kita bagi promotion RM1,700 saja. 6 bulan. RM1,700. Okay? Tapi untuk program yang siapa yang ikut program malam ni, happy hour. Untuk happy hour, happy hour tuan-tuan sampai jam 11.59 malam esok. Tuan-tuan ada masa 24 jam untuk fikir dulu. 24 jam untuk fikir. Untuk happy hour, untuk yang 6 bulan kita bagi RM1,599. Kita potong RM100. Okay? RM1,500 lebih, maksudnya sebulan lebih kurang dalam RM200 lebih. Ni saya nak minta tu invest lah. Investment kita. So invest.
kita keluar invest, tuan, sebab kita pun, tim saya pun keluar investment juga. Kita buat kajian, kita buat buku, kita panggil orang yang berkelayakan, Ustaz Syarul Haninah dengan masa dia. So, kita perlukan investment. Kami juga perlu invest, tuan-tuan dan puan. So, siapa yang nak masuk program ni, kita buat happy hour untuk malam ni sampai 12 malam esok, RM1,599. Tuan-tuan, Jadi, untuk program 3 bulan, tengok sini tuan-tuan, 3 bulan, untuk program 3 bulan, untuk siapa yang daftar antara malam ni, lock malam ni dengan tim saya sampai 12 malam esok, kita bagi 899. Untuk malam ni saja tuan-tuan, untuk program peserta malam ni saja. Kalau peserta yang bukan malam ni, harga dia adalah 1,700. Confirm 1,700. Tapi untuk malam ni, kita lock 1,599 untuk program yang 6 bulan. Okey, 6 bulan. Kalau untuk harga yang 3 bulan, untuk malam ni kita bagi 899. Kan? Tapi kalau anda fikir panjang tu, tak jumpa hidayah lagi, tak boleh buat keputusan lagi sampai malam esok, lusa baru kontak, kita harga tetap 1,000. Ini harga biasa. Harga biasa memang orang ambil, memang sekarang ni pun sedang berjalan. Dah 2 batch dah berjalan. Ini batch yang ketiga. Dan 2 batch telah berjalan tim kita. Dan circle kita tak ramai. Circle kita satu batch lebih kurang dalam 20 orang. So kita 20 ada 40 orang. So target saya pun dalam batch ni pun tak lebih dari 20 orang. Kan, sebab kita tak nak banyak, sebab dia mentoring. Bila mentoring tak boleh ramai. Kita pun tak ambil banyak. Kita ambil satu batch tu 20 orang. 20 orang. Kalau tuan-tuan dan puan memang ada masalah kewangan. Kalau tuan-tuan dan puan ada masalah kewangan, saya satu tuan-tuan nak bagi tuan-tuan dan puan. Saya tahu program terlibatkan duit. Saya faham. Kita kadang-kadang kerja biasa. Saya nak pertama, saya sebut tuan-tuan dan puan, ialah saya sangat nak tuan-tuan dan puan, saya nak dapat berguru dengan Ustaz Syarul. Salah sebut, saya nak tuan-tuan dan puan berguru. Kenapa saya suruh berguru Ustaz Syarul? Sebab pertama, dia ada result. Ustaz Syarul ni memang dia hafal 30 juzuk. Dia hafal seusia tingkatan 3, 15 tahun. Dan background akademik dia pun background yang memang terbukti. Diploma, degree, master dan bidang tahfiz Al-Quran. Yang paling best tuan-tuan dan puan, Ustaz Syarul ni keberkatannya ialah pada sanad yang bersambungan dengan Rasulullah SAW. Dia pernah masuk pertandingan sampai kebangsaan 30 juzuk. Dan adik-beradik dia semua hafal Quran. Saya tuan-tuan dan puan, sebenarnya dalam program tuan-tuan, saya nak tuan-tuan dan puan supaya kita semua ni dalam keluarga kita at least ada seorang yang hafal Quran. Saya buat kurikulum ni untuk anak saya, dan alhamdulillah setakat ini anak saya semua dah ikut program ni dan semua masuk Mahat Tahfiz yang ada hafazan plus akademik. Setakat ni tuan-tuan dan puan, yang paling kecil ni ada di Changlun. Nombor 3 ni dah keluar daripada situ tahfiz dah nak masuk universiti. Yang lain dah masuk ke universiti. So saya rasa bermanfaat sangat program ni untuk tuan-tuan dan puan. Sebab semua sliver, semua kajian yang saya buat ni saya bukukan. Dan tuan-tuan tak payah susah payah nak fikir dah, nak habis masa, nak fikir masa. Tuan-tuan just follow kami bantu. So saya sangat nak tuan-tuan dan puan untuk bersama dengan Ustazah Syarul Haninah yang ada keberkatan pada sanad di tuan-tuan dan puan. So kalau tuan-tuan dan puan, contoh tuan-tuan kata saya ada masalah kewangan, tuan-tuan bincanglah dengan tim saya. Saya rasa tim saya boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin ada masalah kewangan. Sebab kita keluar kos yang sangat tinggi. Kan, sebab kita memang ada 15 orang yang jaga bahagian. 15 orang staff saya jaga bidang ni tuan-tuan dan puan. So kita memang kos head overhead kita tinggi. So bagi saya investment pulangan dia masih yang sangat panjang. Tuan-tuan. So dalam ni saya ingat ada pelajar-pelajar kita yang memang pada masuk, dan nanti mereka tahulah macam mana kita jaga dia orang sampai habis masuk ke sekolah. Masa temuduga, sebelum temuduga, ketika temuduga, semasa rayuan, sampailah habis tempoh sekolah tu kita jaga dia orang. Itu yang best tuan-tuan dan puan, circle kami ni. So saya sangat nak tuan-tuan dan puan masuk circle kami. Dan kita bantu. Kalau tuan-tuan ada masalah kewangan nanti, tuan-tuan bincangkan tim saya boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan. Tapi apa yang penting tuan-tuan, saya bukan nak jual produk saya ni malam ni tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan faham bahawa anak tuan-tuan dan puan-puan tidak, tuan-tuan jangan bunuh potensi anak tuan-tuan dan puan-puan untuk wujudkan satu family, satu hufaz. Anak tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk ke sekolah yang berteraskan kepada tahfiz akademik ini tuan-tuan dan puan. Tengok sini. Ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk di sini. Sama ada MLSM, KPM, KBT ataupun tahfiz swasta. Pilihlah mana satu. Yang penting anak kita menjadi anak yang profesional, tak tinggal akademik, dan dia juga menghafal Quran. Okey tuan-tuan dan puan, jadi itu sajalah, kita dah bersiaran hampir 2 jam. Okey. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan puan nak recorded, nanti boleh request dekat tim saya.
Yang masuk lambat ni, mungkin masuk lambat sebab ada urusan tadi, mungkin boleh minta dekat tim saya untuk tim saya bantu. Okey. Okey, Z kata alhamdulillah saya ada invest untuk anak sulung saya. Nambi, alhamdulillah banyak ilmu dari guru-guru yang hebat. Terima kasih Z bagi testimoni. Program ini secara online ke Ustaz? Ya, program ini secara online. Okey. Program kita secara online. Kita buat satu Malaysia. Kalau nak buat program fizikal boleh. Program fizikal kita akan maklumkan nanti. Program fizikal mungkin kita buat dalam bulan 10. Bulan 10 kita buat fizikal. Kita akan buat di utara satu, di tengah satu. Okey. Tapi saya tak nak janji lagi tu. Sebab kita tak pasti macam mana keadaan sekarang. So, saya prefer tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang memang nak dimulai anak-anak, cari sikitlah kewangan untuk invest. Kalau ada masalah kewangan, satu, saya jangan terus buat keputusan tak nak, bincang dengan tim saya dulu. Kalau tuan-tuan terus blok kan, jadi saya takut banyak benda yang input yang kita tak dapat. So, kalau tuan-tuan rasa nak, mahu, tapi tuan-tuan ada masalah kewangan, tuan-tuan bincang dengan tim saya dulu. Bagi tahu tim saya, hubungi tim saya. Dia orang dah masukkan dalam link dalam tu, link apa? Link phone number. Tuan-tuan boleh pilih salah satu tiga nombor telefon tu. Tiga orang sama. Takut lagi kalau tuan-tuan klik yang pertama tu mungkin tak jawab, dia sibuk sangat, klik yang kedua atau yang ketiga. Tiga-tiga tu available. Okay, tim jangan lupa nanti habis saya akan masukkan laman web kami yang bukan laman web program tak. Laman web yang memaparkan maklumat SMKA, SBP, MRS Ulul Albab. Tuan-tuan boleh tengok sebagai panduan. Boleh rujuk di situ. Okey. Nak tahu lebih insya-Allah. Yang lebih tu kita dalam program kita insya-Allah. Itu pun kita bagi dah banyak dalam web kita tu untuk bantu tuan-tuan dan puan. Jadi terima kasih saya ucapkan tuan-tuan dan puan-puan kepada yang hampir 2 jam yang mengikuti program ini. Kalau tuan-tuan ada masalah tentang nak plan, tuan-tuan just tim saya sangat bantu. Gitu cerita dia. Sangat bantu. Tuan-tuan just walaupun tuan-tuan tak join program, tapi tuan-tuan ada nak tanya sikit, tuan-tuan tanya tim saya. Sebab saya ada 15 orang tim yang tugas dia orang ialah membantu ayah dan ibu untuk melahirkan anak-anak yang cemerlang akademik, tapi mereka juga untuk menghafaz Al-Quran. Okey? Macam nak dapatkan ibu hafazan tu. Ibu hafazan kita dah masuk dah tadi. Boleh. Nanti kita akan masukkan sekali lagi ibu tu ya. Okey, record live tanya. Ada record live? Ada. Kita akan masukkan sebentar lagi juga. Okey, terima kasih banyak semua. Semoga bermanfaat untuk anda. Barakallahu fikum. Ingat, tugas saya satu, saya tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan, anak saya dan anak kita semua hafal Quran, jangan tinggal akademik. Okey? Sebab ini dunia akhir zaman. Kalau tak hafal Quran, rugi. So, invest sikit apa yang kita ada. Investment kita akan menentukan masa depan anak-anak kita. Kalau tuan-tuan berjaya invest kali pertama, terus invest untuk anak-anak yang seterusnya. Okey? Tuan-tuan nampak, kalau tuan-tuan nak juga anak-anak kita kecil, 6 tahun, 7 tahun, 8, 9 tahun untuk hafazan online, tuan-tuan juga boleh hubungi tim saya. Sebab kita juga buat hafazan online untuk anak-anak kecil. 5, 6, 7, 8, 9. Okey, tapi saya tak nak sentuh yang tu. Hari kita plan untuk Ulul Albab. Itu saya tuan-tuan dan puan. Terima kasih banyak. Minta maaf kalau saya cakap kalut-kalut, laju-laju. Itu pun dah 2 jam dah. Dan saya halalkan ilmu saya. Moga tuan-tuan berjaya insya-Allah dunia akhirat. Dan melahirkan anak-anak hafal Quran, berjaya, teknokrat, profesional hafal Quran, dan menjadi permata di syurga kelak yang dapat menyelamatkan kita daripada api neraka dan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan. Masih ada tim saya yang sabar menunggu untuk membantu saya. Terima kasih semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah, hubungi tim saya. Pasti berjaya, pastikan anak, satu family, satu hufaz. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu senang. Alhamdulillah senang. Saya kata Allahu Akbar. Bila dia kata senang tu saya pun Allahu Akbar. Terima kasih Allah. Terima kasih tim Smart IQ saya cakap. Dalam Smart IQ, bila diperkenalkan modul-modul cara pembaca, cara menghafaz tu kan, macam isteri saya kata, anak-anak kembar kami ni dia tidak didedahkan dengan benda-benda macam ni sebelum ni. Okay. Jadi untuk dia mendapat macam target dalam berapa baris, 8, 7, 15 macam tu kan, tidaklah. Tetapi Alhamdulillah, apa yang saya dapat lihat, diorang ada kesungguhan dan diorang ada apa orang kata, dia cuba juga untuk ada kan macam surat ni mungkin senang bagi dia, surat yang akan datang mungkin susah bagi dia, tapi walaupun anak-anak untuk tahap memaksa tu tidak. Saya rasa kalau dia dapat menghafaz
dengan target, dengan target yang betul tu pun alhamdulillah, walaupun ini beberapa baris tapi alhamdulillah saya kan selepas dia join dengan Smart IQ lah. Jadi selepas subuh suami saya suruh pergi jumpa ibu, say something macam tu. Saya tak tahu, kita kan subuh-subuh kan, lepas subuh kita pun ada nak buat kerja sendiri kan. Jadi bila dia bagi tahu tu, dua-dua anak datang jumpa saya sebab suami saya jenis macam tu, apa-apa ibu apa. Jadi bila dua-dua datang kat saya, dia punya perkabaran tu menyebabkan saya macam meraung menangis tau. Allahu Akbar. Sesuatu yang sebagai secara logik akal manusia biasa, Allahu Akbar. Allah pilih both of you tu. Allahu Akbar. Jauh daripada ibu punya expectation. Walaupun anak-anak saya waktu diorang interview di Kuala Kubu Baru waktu tu, bila balik je dua-dua kata ibu senang. Alhamdulillah senang. Saya kata Allahu Akbar. Bila dia kata senang tu, saya pun Allahu Akbar. Terima kasih Allah, terima kasih tim Smart IQ, saya cakap. Sebab nak harapkan ibu tu mungkin tak takut ni kan. Takut maksudnya jawapan senang tu Allahu Akbar. Saya kata both of you, Allah sayang saya. Saya selalu cakap Allah sayang, saya kata. Jadi perkabaran dia orang pagi tu, Allah, saya macam menangis, saya nangis teruk. Gitulah. So, satu kegembiraan yang kalau sebab kita orang biasa, Ustaz. Harapan saya sekarang ini apabila anak dah berada di dalam aliran yang tahfiz Al-Quran, saya mengharapkan anak-anak saya dapat terus berusaha untuk jadi seorang hufaz dan seterusnya menyampaikan kebaikan ini kepada orang lain. Allahu Akbar. Tapi besarlah harapan para ibu agar anak-anak ikhlas dengan Allah. Semoga Allah bantu kita untuk apa yang kita hajati dalam dunia ni. Selagi mana kita pegang Al-Quran, amalkan isi kandungnya, dan Allah beri peluang kita untuk kita ajar balik orang itu. Allah, ibu pasti sangat-sangat, ibu tak kata apa, because ibu pun orang biasa. Cuma betul macam suami saya cakap tadi, bila kita ada anak-anak, orang kata Allah pilih ni dalam suka kita, satu keluarga pun dah jadi macam sangat rasa cinta dengan Al-Quran tu luar biasa. Banyak saingan daripada ramai budak-budak pandai, budak-budak yang berkebolehan. Nak masuk situ memang payah sebab dia buka dekat orang luar 6% je. Rasa macam mustahil, rasa macam payah, rasa macam takkan lepas dalam interview. Yang minta tu pula bukannya sikit-sikit, beribu orang minta. Dan kuota satu sekolah tu pula cuma 100 lebih je. Dan mungkin kurang pada 100. Soalan pun saya tak tahu nak buat macam mana. Apa teknik-teknik dia, apa format-format dia, apa yang markah dia nak tumpu untuk ambil budak. Jadi daripada program ni saya dapat ilmu sangat banyak, pengalaman praktikal segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farzana Afifah binti Nur Azam, bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, Tahfiz Modal Ulul Albab. Ini adik saya nombor 2, nama dia Nur Farzana Afifah binti Nur Azam, dan bersekolah di Sekolah Menengah Imtiaz Kuala Nerus. Yang ni adik saya yang 3, nama dia Nur Fahana Zakira binti Nur Azam, menuntut sama dengan saya dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, Tahfiz Modal Ulul Albab. Alhamdulillah, saya diperkenalkan dengan Bengkel Teknik Ulul Albab, anjuran Smart IQ Quranic Center. Dan saya dilatih dengan soalan-soalan mengikut format temuduga tahun-tahun yang sebelum ni. Dibahagikan dalam kelompok-kelompok yang kecil, dan daripada situ kami dibimbing oleh abang-abang dan kakak-kakak Fesi. Daripada kelompok yang kecil tu kami diajar tentang cara untuk menghafal satu muka Al-Quran dalam masa 20 minit. Dulu saya rasa macam setengah muka dalam masa 20 minit tu mustahil. Tapi lepas belajar teknik hafazan yang betul, lepas ada ilmu menghafal dengan betul, rasa macam
tak mustahil pun sebenarnya. Kalau dulu saya rasa macam mustahil untuk dapat walaupun setengah muka dalam masa 20 minit. Tapi dengan cara-cara yang betul, alhamdulillah satu muka dalam masa 20 minit tu benda yang sangat senang dan mudah sebenarnya. Impian saya memang saya nak masuk sekolah tapi Sintias Terengganu ni sebab excellent, semua excellent, asas akademik hafazan. Nak masuk situ memang payah sebab dia buka dekat orang luar 6% je. Jadi daripada program ni saya dapat ilmu sangat banyak, pengalaman praktikal segala-galanya. Alhamdulillah hari ni saya telah pun belajar dekat Imtiaz Terengganu berkat usaha dan doa mak ayah saya hantar saya ke program ni untuk dapat ilmu dan pengalaman yang cukup. Bila kakak-kakak saya dah berjaya masuk Al-Albab, saya rasa macam tercabar. Saya rasa macam saya berazam nak dapat lebih tinggi daripada mereka, lebih berjaya daripada diorang. Benda yang paling best waktu saya masuk program ni ialah waktu dia ajar teknik hafazan yang betul. Bila kita dah didedahkan dengan cara untuk menghadapi temuduga, dan bila temuduga tu betul-betul depan kita nanti, kita dah takkan rasa gemuruh macam kalau first time kita pergi. Kita dah tahu macam mana apa yang kita akan ditanya mula-mula sekali. Kita dah tahu apa yang kita nak hadap nanti, dan kita dah tahu apa yang kita perlu untuk dapat markah dan untuk lulus temuduga. Dapat bagi kita ilmu dan teknik menghafal yang sangat betul, sangat berkesan. Harapan saya kepada calon-calon UPSR tahun ni, yang mana yang nak masuk dalam bidang ulul albab, jangan malu dan jangan segan. Masuklah, daftarkan diri cepat-cepat dalam bengkel teknik ulul albab ni. Sebab apa? Dekat situ hampa akan didedahkan dengan teknik menghafal Al-Quran dengan betul, teknik untuk hadapi temuduga, dan format-format pun akan didedahkan juga. Masuklah program ni sebab anda memang takkan rugi. Saya rasa rugi kalau anda yang tak masuk. Sebab masuk program ni kita dapat ilmu, kita dapat pengalaman, kita dapat segala-galanya lah dekat sini. Jadi buatlah impian hidup anda tu untuk pakaikan mahkota di atas pali budaya di syurga. Dan yang paling penting sekali, bukti depan mata kami T3 ni, hasil pada program ni, kami T3 alhamdulillah sekarang dekat sekolah-sekolah yang memang ada ulul albab. Dan your dream, kalau betul-betul apa betul-betul nak, your dream will come true kalau apa main sini. Dan inilah sebenarnya hadiah yang paling besar untuk mak ayah kami. Kami dapat hafal Quran, dan kalau kami boleh berjaya masuk Al-Albab, kenapa anda tidak? Nak si budaya, tak mau si budaya. Kalau anda betul-betul nak capai impian, apa-apa pun boleh. Jana, dulu kita sertai program apa sampai berjaya macam ni? Program Bengkel Berjaya Ulul Albab at Tafiz Science, Smart IQ Quranic Center. Memang takut dua-dua mak saya dengan saya takut nak tengok. Bila dah tengok tu sampai saya menjerit. Lepas tu mak saya suruh sujud syukur. Jadi kami sujud syukur lah sama-sama kan. Alhamdulillah. Tanda syukur. Dia bernazar nak puling. Apa nak puling? Nak puling. Kata dapat puling. Alhamdulillah. Dipertemukan dengan Smart IQ ni memang Allah dah atur. Alhamdulillah sebab kami memang tak terfikir. Memang saya sendiri mengajar Al-Quran. Anak-anak saya sendiri didik Al-Quran. Jalan tu macam kita tak tahu sangat jalan. Tak nampak sangat. Macam abang ni minat. Yang ini dia sebab sibuk dengan kerja sekolah, dengan aktiviti sukan, dengan apa, jadi kita ruang tu tak ada. Ruang tak ada, tapi nak tu ada. Kita keinginan tu ada. Jadi Allah dah atur, ada kawan share iklan, ada khusus kan. Jadi alhamdulillah kita pun cuba masukkan anak kan. Memang agak sukar dengan sokongan Smart IQ, sentiasa beri sokongan, panduan kan, motivasi selalu alhamdulillah. Jadi kita pun ada cara, kita ada sokongan. Jadi kita pun faham benda ni bukan mudah. Dan alhamdulillah terdorong dan mendapat tempat. First nak hafal tu 3 baris je dapat. Jadi macam
Ibarat dia bully ke? Macam tu dah rasa. Tapi lepas join tu adalah peningkatan. Tapi kena usaha banyak. Lepas solat hafal. Lepas tu kita tak berhenti usaha. Kita tak berhenti usaha. Kita macam jadual dah bagi, Smart IQ dah bagi jadual. Kita konsisten lah. Konsisten setiasa setiap hari. Ikutlah macam mana Smart IQ cakap kan. Biasa cuba hafal waktu tengah hari, cuba hafal waktu petang, waktu yang susah nak menghafal waktu tengah hari, waktu petang dan waktu mengantuk kan. Kita cuba lawan juga. Dia dah bila dah kenal dengan Smart IQ, dengan sokongan apa semua, dia dah jadi minat. Dia dah jadi minat tu. So saya jadi happy lah kat situ. Saya dah jadi seronok lah. Dia dah minat. Dia kata dia nak pilih sekolah tahfiz. Jadi saya dah nampak jalan lah kat situ. Anak murid saya siapa yang dapat? Yang dapat rawang sini, dia kata. Yang dapat SPM rawang ni, anak murid saya yang mana? Anak murid saya yang mana? Dia kata. Saya memang tunggu-tunggu. Tengok anak puan dapat. Setahu saya, anak puan seorang sajalah yang dapat. Alhamdulillah. Dekat sekolah. Dia seorang lah yang dapat kan. Pertama sekali, mulakan hafazan seawal yang boleh. Baik, kalau ada impian tu, jangan rasa macam boleh ke anak aku nak macam ni, jadi macam ni, anak aku ni tak berapa boleh nak hafal, boleh ke kan? Jangan rasa macam tu. Sebab saya dah rasa. Kita bergantung, harap sepenuhnya pada Allah. Memang ada suara-suara yang sumbang, nak buat apa kan? Nak buat apa, tak perlulah itulah. Jangan pedulikan semua. Kita ke jalan yang benar, kita nak fikir positif, kita teruskan. Lama-lama nanti dia akan biasa. Tak ada yang ni pun, dia akan sendiri dia. Dia dah tahu dah lepas solat kita ambil, buat latihan. Smart IQ pun ada sediakan jadual kan. Dia dah tengok situ sendiri. Saya dah tulis dekat situ surah apa yang kamu kena baca, ayat apa yang kamu kena baca, kena hafal. Dia tengok sendiri dah, dia ambil situ. Tengok dia hafal dan dia akan hantar sendiri. Tasmik tu kita akan kena buat berbaris. Kena disiplin, kena tegas juga. Semangat, doa. Dulu saya hafal ikut skor. Sekarang saya dah ada teknik hafazan yang betul. Terima kasih Smart IQ. Punya banyak persediaan yang saya perlu buat sebelum temu jaga. Nasib baik saya join program Smart IQ. Saya sebagai ibu yang anaknya pertama kali anaknya sulung, jadi saya tak ada experience macam mana anak-anak tu masuk ke ulul albab. Jadi bila ada program macam gini, pendedahan saya terhadap anak nak masuk ulul albab tu lebih jelas. Untuk program ni saya nampak adalah satu program yang sangat bagus, yang mana pendedahan anak-anak mengenai tahfiz berakademik. Salah satu impian saya rasa semua ibu bapa pun mahu anaknya menghafaz Al-Quran berjuzuk. Begitulah saya. So saya mengambil inisiatif walaupun jauh saya datang untuk bawa anak-anak ni untuk satu pendedahan macam mana cara menjawab soalan-soalan untuk interview nanti. Apa teknik jadi terbaik untuk menghafaz Al-Quran. Yang saya rasa ilmu ni mungkin susah nak disampaikan dari ibu bapa macam saya yang sibuk. Bila datang sini nampak anak saya sangat ceria, sangat suka, sangat happy. Nampak macam komen facilitator tadi bagi tahu anak saya bersemangat. Itu yang menyebabkan saya sangat happy lah. Berasa berbaloi datang daripada jauh. InsyaAllah saya mahu anak-anak ni menjadi tahfiz dan juga seorang yang pelajar akademik yang cemerlang dunia akhirat. Itu saja pada saya. Terima kasih banyak kerana adakan program macam ni. Dalam program ini alhamdulillah hasil feedback daripada facilitator di akhir program tadi rata-ratanya dapat mengikutilah teknik yang dikongsikan, dan walaupun hasilnya di ujung tu masih tidak sampai kepada 8 ayat
seperti yang disyaratkan dalam proses penilaian kemasan kegurau. Tapi dalam waktu yang singkat ni saya rasa tujuh baris yang dihasilkan oleh salah seorang anak saya itu alhamdulillah menepati kepada objektif seminar hari inilah. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Ibu senang. Alhamdulillah senang. Saya kata Allahu Akbar. Bila dia kata senang tu saya pun Allahu Akbar. Terima kasih Allah. Terima kasih tim Smart